Amin, amin ya rabbal alamin. Segala doa dan juga segala keberkatan khususnya membuat seluruh rakyat Malaysia supaya kita dapat sama-sama mendepani dan juga menangani COVID-19. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Bersama saya Ismail Adnan. Ya, dan bersama dengan saya Margaret Kambang. Hari ini kita bersama untuk pembuka tirai minggu ini, hari Isnin. Pastinya kita dapat saksikan sebenarnya ada banyak perkara berlaku pada minggu lepas, pada hujung minggu, dan hari ini kita akan berbicara tentang banyak juga perkara menarik yang pastinya kita masih lagi dalam tempoh PKPP dan kita sebagai frontliner sekarang, kalau kita lihat sebenarnya cabaran yang kita hadapi selama beberapa bulan ini kita harus jadikan sebagai panduan untuk kita menghadapi hari-hari yang mendatang, dan sebagai frontliners banyak perkara yang kita perlu jaga dan juga kawal supaya kawalan diri kita berada pada tahap yang terbaik. Betul, seperti mana yang disebutkan oleh Mac tadi, we are frontliners ataupun anda kini adalah frontliner. Kalau dahulunya kita mengkonotasikan frontliner atau petugas barisan hadapan itu sebagai petugas di Kementerian Kesihatan Malaysia, PDRM, ATM dan sebagainya. Tetapi kini kita jaga kita dan seluruh rakyat Malaysia perlu untuk sama-sama menjaga diri masing-masing, patuhi SOP telah pun ditetapkan dan juga patuhi kawalan kendiri dan juga kesihatan kendiri supaya sama-sama kita dapat menangani COVID-19. Baik, untuk perkembangan terkini pada hari ini yang dapat kami bawakan bersama dengan anda, Mac. Tentunya kita bawakan perkembangan harian kes COVID-19 setakat kes yang disebutkan pada tarikh-tarikh sebelumnya ini. Ini merupakan salah satu daripada perkembangan kita bawakan secara harian juga. Tetapi yang penting untuk kita berikan gambarannya adalah tentang kes import yang mencatatkan peningkatan kepada nilai 2 angka di peringkat tempatan. Ya, apapun kalau kita lihat yang dinyatakan di sini oleh Ketua Pengarah Kesihatan, bagi kes import masing-masing 2 kes dari China, India serta Jepun, dan masing-masing 1 kes dari Ireland, Indonesia dan juga Yaman. Manakala penularan tempatan pula terdapat 3 kes dikesan di Pulau Pinang dan 1 kes di Putrajaya. Semalam ada 13 kes keseluruhannya. Tiada kematian baru dicatatkan. Kita harapkan angka itu kekal, dan kita harapkan juga masyarakat yang berada di luar sekarang ini, seperti mana kita war-warkan awal tadi, sebagai pejuang di barisan hadapan, anda sebenarnya perlu mengambil kira banyak perkara, sebab perkara yang kita saksikan selama beberapa bulan kebelakangan ini, kebaikannya adalah apabila kita patuh kepada SOP, dan kalau kita tidak patuh, manfaatnya nanti akan balik kepada kita juga. Jadi anda sebenarnya perlu berjuang bersama dalam perjuangan menentang COVID-19 ini. Kita jaga kita, yang penting adalah untuk kita memberikan manfaat kepada semua supaya kita dapat menghindarkan daripada sebarang kesan-kesan lebih buruk hasil daripada COVID-19. Seterusnya, perkembangan di bernama juga dapat kita bawakan COVID-19. 2 kluster baru dikesan di Pulau Pinang dan Putrajaya. Ini seperti mana yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. 2 kluster yang telah pun dikesan iaitu kluster Kurau di Pulau Pinang dan juga kluster Meranti di Putrajaya merupakan antara kes kontak rapat kepada kes 9,082 dan juga 9,050. Jadi saringan sudah pun dilakukan kepada mereka yang mempunyai gejala ataupun mereka yang mempunyai kaitan dengan kes-kes yang disebutkan seperti di atas. Baik, dalam pada itu juga bersangkut paut dengan itu, semua laluan ke Kuala Sanglang ditutup sepenuhnya pagi ini. Itu dinyatakan oleh Ketua Polis Perlis, di mana semua laluan masuk ke Kuala Sanglang ditutup sepenuhnya bermula 8 pagi, dan polis akan memperketatkan kawalan di 3 laluan tikus, iaitu 1 di Kampung Tanah Timbul dan 2 di Kampung Kuala Sanglang. Dengan kedua-dua kampung kini dilaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar bagi membendung penularan wabak COVID-19, dan semua penduduk di kawasan Kampung Tanah Timbul telah pun menjalani saringan, dan penduduk di Kampung Kuala Sanglang pula telah pun menjalaninya semalam, dan segala proses saringan ini selesai, dan diharapkan semoga kes positif tidak banyak, dan kita juga kalau boleh mahu supaya sesiapa sahaja yang berada di mana-mana sahaja pun, terutama di kawasan yang dikesan ada kes-kes tertentu, anda perlu berhati-hati kerana kita tidak nampak wabak ini, dan ia adalah perkara yang amat menyukarkan kita, khususnya apabila kita sebenarnya berjuang dengan musuh yang tidak dapat dilihat. Betul. Untuk kita menentang musuh yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, seperti mana disebut oleh Mac tadi, sebenarnya di Kuala Sanglang juga telah pun diperkenalkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bersasar, iaitu TEMCO, yang mana hanya wakil daripada ketua keluarga saja dibenarkan untuk keluar memberi barangan keperluan harian. Laluan keluar masuk ditutup, dan yang penting adalah di situ juga rakyatnya ataupun masyarakat di situ sudah pun
ataupun diberikan kita kata masa untuk menjalani ujian pengesanan dan juga saringan bagi memastikan tidak ada rantaian jangkitan yang baharu yang berlaku di kawasan tersebut, dan ini merupakan salah satu daripada kerisauan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kita masih terus berhati-hati dan juga masih terus untuk berwaspada supaya tidak menyebarkan sebarang berita palsu tentang perkembangan kes-kes baharu COVID-19. Ya, beralih sedikit dari kes COVID-19, ini kita nak cerita juga tentang 42,000 nelayan kini boleh nikmati caruman perkeso. Ini telah pun dimaklumkan oleh Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, di mana 42,000 nelayan ini buat julung kalinya dibenarkan mencarum dalam skim Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengikut Akta Perkeso Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017, dan caruman dia bawa skim ini bagi menggantikan caruman insurans nelayan kelompok Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM yang dilaksanakan mulai Sabtu depan, iaitu pada 15 Ogos. Satu kabar gembira juga buat mereka yang bekerja dalam industri perikanan dan juga bagi golongan nelayan, kerana Perkeso telah mengambil inisiatif untuk memberikan dan juga membuka caruman kepada anda, bukan saja untuk para nelayan tetapi juga penjana gig yang memberikan ruang dan peluang kepada mereka yang bekerja dalam industri ekonomi gig untuk mencarum dalam Perkeso supaya pelindungan di kemudian hari dapat dilaksanakan dan juga melindungi anda dan keluarga anda. Betul. Ada banyak lagi perkongsian menarik akan kami bawakan bersama dengan anda dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Selain itu, aplikasi Sejahtera yang ringkas dan padat telah pun menjadi platform untuk memudahkan kita menangani wabak COVID-19. Setakat ini seramai 6.5 juta pengguna telah pun memuat turun aplikasi setakat ini. My Sejahtera terbukti berkesan untuk menjejak kontak rapat pesakit COVID-19. Dan justru saya menyeru agar rakyat Malaysia untuk memuat turun dan memanfaatkan aplikasi ini dengan sebaik yang mungkin. Baik, kita bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Sudah semestinya setiap pagi, khususnya pada awal pagi, kita membawakan perkembangan trafik terkini untuk memberikan sedikit kelegaan dan juga kemudahan kepada anda supaya mendapatkan perkembangan terkini sekiranya anda baru saja ingin keluar ke pejabat ataupun ke destinasi masing-masing. Betul, dan untuk itu kita akan bersama dengan rakan kita di Lembaga Lebuh Raya Malaysia bersama dengan Muhaizan Ishak yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mulakan laporan trafik pada pagi ini dengan tinjauan di Lebuh Raya Plus di bahagian utara. Trafik kereta perlahan dari Seberang Jaya menuju ke Bright. Ini berikutan terdapat kemalangan di kilometer 136.2 arah selatan. Di arah utara, trafik masih lagi bergerak lancar dan terkawal. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya Plus E2 iaitu sekitar Sungai Besi di kilometer 310.8. Trafik kelihatan bergerak perlahan selepas keluar Pagar Sungai Besi menuju ke arah pusat bandar. Beralih dengan tinjauan di Lebuh Raya Ceras Kajang iaitu Lebuh Raya Grand Saga, trafik mulai perlahan dari persimpangan Hulu Langat ke PGA dan terus menuju ke pusat bandar. Di lain-lain lokasi di Lebuh Raya Grand Saga, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Akhir sekali, tinjauan di Lebuh Raya Shah Alam ataupun Lebuh Raya Kesas itu sekitar persimpangan Kewajipan. Trafik kelihatan perlahan di seluruh keluar persimpangan Kewajipan. Di Lebuh Raya Shah Alam juga, trafik dilakukan perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom dan dari Highcom menuju ke Seafield. Pada anda yang ingin mendapatkan maklumat trafik semasa, boleh menghubungi talian hotline LLMB 1-800-88-7752 serta boleh juga ikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Sekian sahaja laporan trafik semasa untuk pagi ini. Kembali bersama rakan penyampai Ismail dan Margaret di Selamat Pagi Malaysia.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Muhaizat Ishak dari Lembaga Leburan Malaysia untuk perkembangan yang dibawakan. Kita akan seterusnya bersama dengan rakan penyampai kita untuk seleksi pagi pula. Kali ini giliran rakan kita dari National FM. Jadi kita sama-sama akan bersama dengan dua penyampai kita selepas ini. Baik, Kai dan Lela akan bersama dengan kita sekejap lagi sebab kalau kita lihat sebenarnya rakan-rakan kita di radio ada banyak perkongsian menarik. Kadang-kadang kalau kita berada di negeri khususnya, mereka kadang-kadang ada aktiviti yang memberikan gambaran tentang aktiviti semasa di lokasi masing-masing. Jadi untuk National FM nanti kita akan bersama dengan Lela dan juga Kai. Ada perkongsian menarik agaknya yang nak dikongsikan bersama dengan kita dan setiap hari pun bila di radio ni bezanya apabila kita di radio dan juga di TV adalah di radio kita seakan-akan bercakap sendiri sebab kita tidak dapat melihat mata ke mata. Kita hanya mendengar saja. Jadi dengan itu kita akan bersama dengan Kai dan juga Lela untuk perkongsian dari National FM dan sebenarnya banyak lagi yang akan kami kongsikan juga selepas ini, Ismail. Tapi sebelum itu kita akan berehat seketika kerana banyak lagi perkembangan menarik yang akan kami bawakan, khususnya perkembangan terkini tentang inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam kita mendepani pandemik COVID-19. Semuanya seketika nanti. Pemakaian pelitup separuh muka boleh mengurangkan 60% risiko jangkitan COVID-19 berbanding mereka yang tidak memakainya. Mulai 1 Ogos 2020, orang ramai diwajibkan untuk memakai pelitup separuh muka terutamanya di kawasan seperti pengangkutan awam, lokasi sesak dan juga tumpuan awam. Dan orang ramai boleh didenda RM1,000 di bawah Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 jika gagal mematuhi peraturan ini. Langkah pemakaian pelitup separuh muka 3 lapis. Yang pertama, pastikan bahagian berwarna berada di luar, bahagian putih berada di dalam dan kepingan logam itu diletakkan di atas hidung. Yang kedua, pegang tali gelung, letakkan di telinga masing-masing. Yang ketiga, pastikan hidung dan juga mulut ditutup sepenuhnya. Dan yang terakhir, gunakan kedua-dua tangan untuk membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung masing-masing. Jadi jom kita putuskan rantaian COVID-19. Selamat pagi Malaysia. Dari dulu berapa kali. Mengapa anak saya masuk sekolah ni saya tak kasih kahwin? Sebab budak ni degil. Saya cabar Abah. Saya rela kahwin dengan orang miskin. Ini harta bukan kau yang orang sekarang Abah kasih nama dia Ahmad. Harta dia tidak ente bolot. Anak punya harta dia nak bolot. Mana akan dia dapat ni? Makan dia beli. Sebab meniaga kita sudah untung. Kahwin orang gaya. Mastura anak mastud Al-Buaya. Kita semua sepakat. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak.
tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Selamat pagi Malaysia. Baik, kita bersua kembali Max. Semestinya apa yang kita lihat usaha kerajaan dalam memastikan dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ataupun gejala ekonomi yang tidak menentu ketika ini adalah untuk memberikan lebih banyak insentif dan bantuan khususnya kepada PKS supaya melihat PKS ini dapat dikembangkan perniagaannya, dapat meluaskan perniagaannya juga. Ya, dan yang penting dapat bertahan dalam situasi semasa. Betul. Dan untuk itu kita nak berbicara tentang bantuan disalur mampu lonjak semula industri PKS tempatan bersama dengan tetamu kita hari ini iaitu Encik Ahmad Muzakir Hamid merupakan pengerusi hal ehwal usahawan Persatuan Alumni UiTM Malaysia. Terima kasih Encik Ahmad bersama dengan kami hari ini. Baik, COVID-19 melanda bukan sahaja Malaysia tetapi melanda dunia dan kita terkesan disebabkan oleh banyak perkara. Pada awalnya kita terkesan kerana kita tidak boleh keluar dan ekonomi kita juga berada dalam situasi yang agak goyah apabila ia tidak dapat berlaku seperti mana yang biasa. Jadi mungkin kalau kita perjelaskan dahululah daripada sudut pandangan Cik Ahmad Muzakir sebagai seseorang yang mungkin melihat situasi ini dari aspek perkembangan COVID-19 ini dari bulan ke bulan sejak Mac lalu pada PKPB dan kini PKPP bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya melihat contohnya PKS mikro ini, terutama mikro lah yang kita berbicara sebab dalam PKS ni mikro yang banyak terkesan. Bagaimana yang didefinisikan sebagai mikro adalah pendapatan mereka adalah kurang daripada 300,000 setahun dan kaki tangan kurang kepada 5 orang. Jadi apabila melihat bantuan-bantuan yang disalurkan oleh kerajaan banyak membantu mereka. Kerana pada asalnya mereka tidak ada modal apabila kena PKP, semestinya perniagaan juga sudah terhenti. Jadi mereka juga tidak boleh melakukan urus niaga jual beli atau perniagaan. Jadi dengan bantuan yang disalurkan contohnya geran khas yang prihatin yang 3,000 untuk PKS dan juga orang kata tekun mengeluarkan pinjaman mudah tanpa faedah. Jadi ini saya lihat bantuan-bantuan yang berterusan ini telah membantu golongan PKS mikro terutamanya bangkit kembali dalam suasana COVID ini. Jadi saya melihat apa jua yang akan berlaku kepada PKS ini akan dibantu oleh kerajaan dan alhamdulillah kerajaan hari ini dengan pengumuman bencananya dan kita melihat sesuatu yang cukup positif untuk PKS. Okey. Sudah pasti bantuan yang disalurkan kepada PKS ini bukan sahaja tertumpu yang disalurkan oleh satu kementerian ataupun satu agensi semata-mata, tetapi kita ada beberapa kementerian seperti Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut memberi penumpuan kepada melahirkan lebih ramai usahawan mikro dan juga PKS, malah turut mengekalkan momentum mereka yang sudah menceburi bidang perniagaan ini. Jadi dalam hal ini, persoalan lebih penting adalah bagaimana sebenarnya golongan SASA ini boleh memanfaatkan setiap peruntukan yang disediakan oleh kerajaan melalui kita kata saluran birokrasi yang lebih tepat dan juga lebih memudahkan cara untuk mereka. Bagi pihak kita memandang cukup memandang serius melibatkan untuk mengelakkan kerana birokrasi. Kerana sudah tentu bila berbicara PKS mikro sudah tentu mereka mesti dimudahcarakan. Dan apa yang berlaku dalam tempoh PKP ini walaupun contohnya kerajaan mengumumkan lulus sesuatu permohonan tetapi kerana birokrasi masih ada. Contohnya saya bagi contoh seorang usahawan yang buat teller dia memohon untuk mendapat bantuan dengan tekun
Jadi untuk kelulusan itu sudah dapat, tetapi pelaksanaan orang kata dilambatkan. Jadi kerana birokrasi ini perlu dititik beratkan supaya PKS tadi disegerakan dari segi kewangan supaya mereka boleh bernafas. Di saat ini mereka masih lagi seolah-olah satu kejutan yang di luar jangkaan, di mana bila berlaku COVID, urus niaga sudah terhenti. Tetapi bantuan-bantuan tadi bukan sahaja kepada kita melihat sekarang bantuan kewangan. Tidak. Dia bantuan kerajaan telah menyediakan bimbingan, tempat untuk kita mendapat maklumat dan dari segi perundangan, dan banyak lagi bantuan yang kerajaan salurkan kepada PKS, dan ini cukup membuktikan kerajaan cukup perhatian kepada PKS, terutama mikro. Cuma kalau kita lihat bantuan demi bantuan yang telah pun diberikan oleh kerajaan dalam bantuan prihatin, penjana dan sebagainya, itu merupakan suntikan yang sedikit sebanyak mengupayakan kembali PKS ini supaya dapat kembali bangkit. Cuma setelah mereka ini mendapat bantuan dan sebagainya, bagaimana perancangan untuk masa akan datang? Kerana kalau kita lihat PKS ini dengan suasana persekitaran yang mungkin tidak sekondusif dulu untuk berniaga dan sebagainya, mereka terkesan untuk jangka masa panjang. Walaupun bantuan itu mungkin bersifat sementara, tetapi untuk masa akan datang pasti cabaran itu lebih besar lagi untuk mereka kembali mengupayakan diri mereka, dan pada masa yang sama juga mereka mampu untuk mungkin membuka kaedah perniagaan baru, contohnya secara dalam talian. Ya. PKS sekarang sudah orang kata melalui saat yang getih. Semestinya mereka juga melihat sesuatu peluang yang ada tadi mesti direbutkan. Contohnya satu perniagaan yang mungkin dahulu mereka membuat satu perniagaan yang A, kemungkinan beralih kepada B. Dan kita melihat sesuatu tempat yang mungkin sekarang ini saya difahamkan pertambahan untuk SSM di antara April sehingga ke Julai, pertambahan untuk syarikat baru sehingga 80,000 lebih. Jadi kita melihat di saat COVID tadi ada PKS yang sudah gulung tikar, tetapi di saat yang COVID juga mereka menceburi bidang lain. Jadi dengan bantuan tadi membolehkan mereka menceburi bidang baru, dan bidang baru ini mungkin makan masa mungkin orang kata setahun, tetapi dalam permulaan sudah berlaku. Jadi dengan adanya bantuan kewangan dan di samping dengan sokongan kerajaan dari segi kursus, bantuan bimbingan, dan saya yakin peralihan daripada perniagaan yang mereka asal tadi buat beralih kepada perniagaan baru, dan mungkin mereka akan berjaya. Dan saya yakin PKS mikro mempunyai kekuatan dari segi fizikal, mental untuk menghadapi suasana yang kita hadapi sebagai new normal ini. Okey. Encik Zaki sendiri memegang portfolio dalam bidang usahawan dan juga alumni bagi sebuah universiti tempatan. Jadi melihat isu-isu yang sering dibangkitkan adalah tentang bagaimana graduan yang selepas habis kerja sukar mencari pekerjaan ataupun banyak disalurkan kepada aspek keusahawanan. Tetapi bagi pemula kepada para graduan ini memulakan industri ataupun menceburkan diri dalam industri keusahawanan ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi bagaimana sebenarnya satu perkara yang boleh kita gagaskan secara bersama supaya diperbanyakkan lagi golongan graduan ini menceburi bidang keusahawanan dan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan? Di universiti kita, kalau kita tengok apa rekod graduan, bukan mereka menamatkan pengajian terus mendapat pekerjaan. Kita yang dulu zaman 80-an, mungkin 90-an, kerja menunggu mereka. Tetapi sekarang ada yang menganggur, dan pengangguran ini ramai di universiti, bukan malah di UiTM, mungkin di universiti-universiti lain. Mereka ini mesti diberi pendedahan bahawa usahawan adalah mungkin menjadi kerjaya utama mereka. Tidak lagi memilih sebagai makan gaji. Dan yang saya melihat di peringkat tahun akhir, saya sendiri pun terlibat di peringkat yang pelajar tahun akhir, kita dijemput untuk memberi penerangan terperinci bagaimana selepas tamat pelajar tadi mereka boleh menceburi sebagai usahawan, menjadi serapang dua mata. Maknanya kalau mereka tidak dapat pergi kepada alam pekerjaan, maka pilihan mereka
mereka adalah usahawan. Walaupun pilihan itu adalah pilihan kedua. Tetapi pilihan kedua ini mungkin tepat bagi mereka kerana makan kaji pada hari ini adalah terhad. Dia tidak zaman yang 80-an, 70-an tamat universiti semua dapat pekerjaan. Dan saya melihat ramai alumni kita sendiri pun menceburi usahawan, dan yang ternama dalam Malaysia hari ini pun sudah terbukti menjadi usahawan yang berjaya. Itu yang saya melihat dari segi saya menyeru kepada graduan buang tafsiran bahawa tamat belajar makan gaji dan cuba kepada alam perniagaan walaupun sekecil-kecilnya. Okay. Saya tertarik apabila Cik Ahmad menceritakan tentang bagaimana graduan ini apabila mereka sudah menamatkan pengajian, walaupun pekerjaan itu tidak menanti mereka yang perlu mencari ruang itu. Apabila kita melihat sebenarnya sekarang golongan muda kita adalah golongan yang sangat kreatif. Mereka bukan lagi hanya menatang apa yang ada, tetapi lebih kepada usaha dan juga kreativiti masing-masing. Jadi bagaimana untuk masa akan datang kalau kita lihat dengan cabaran COVID-19 sekarang yang berlaku, kita tidak pernah menjangkakannya. Jadi persediaan yang seharusnya dilakukan oleh para alumni ini khususnya untuk mereka melihat lebih jauh ke hadapan bahawa kita tidak usah leka. Mungkin COVID-19 ini kita hadapi sekarang, tapi pada masa akan datang mungkin ada perkara-perkara lain pula, cabaran yang mungkin lebih besar daripada ini yang akan berlaku. Jadi bagaimana? Itulah saya lihat graduan sekarang dia orang lebih kreatif. Dan saya suka melihat satu sekarang ini menjadi trend bahawanya apa yang mereka buat dalam perniagaan itu benda yang baru. Benda yang baru dari segi marketingnya sebab dia berilmu. Jadi apa yang berlaku pada hari ini sebagai permulaan untuk mereka menjalankan benda dalam kesusahan menjadi new normal. Dan akhirnya bila berlakulah benda ni sudah menjadi kebiasaan sebagai new normal, mereka graduan tadi sudah semestinya sudah terlatih. Sudah terlatih dari segi bagaimana kesusahan tadi boleh dicapai dalam masa COVID ini, dan selepas COVID mungkin selepas ini kita mendoakan COVID ini berakhir dengan cepat, maka dengan itu mereka boleh berlaku dengan keadaan yang lancar lah. Yang itu saya nampak dari segi jangka masa yang panjang. Okey. Kita melihat Tuan Zakir, situasi kepada industri usahawan mikro dan juga sederhana yang diceburi oleh usahawan tempatan, khususnya usahawan Bumiputra, banyak merujuk kepada industri pembuatan makanan, tekstil, penyediaan servis dan sebagainya. Adakah ini mungkin kita kata satu kerangka yang boleh kita kembangkan lagi supaya variasi kepada beberapa jenis perniagaan itu boleh dikembangkan dan boleh dipelbagaikan supaya sektor perniagaan mikro dan sederhana itu menjadi lebih besar dan juga menjadi lebih meluas dengan pilihan yang lebih banyak, khususnya untuk para pembeli dan juga para pengguna? Sekarang ni kalau sebut PKS banyak tertumpu kepada bidang makanan dan minuman. Tetapi PKS ini banyak lagi sektor yang boleh diceburi. Contohnya sektor pertanian di bawah PKS. Sukan juga ada, maknanya contohnya buat usahawan sahabat saya juga buat futsal gelanggang, itu nama usahawan. Jadi kita kembangkan pelbagai jenis, jangan menumpukan satu-satu sektor tadi untuk menjadi usahawan. Jadi saya melihat PKS tadi perlu merebut peluang di mana ada ruang dan peluang untuk mendapat keuntungan, maka bukalah perniagaan yang boleh dijalankan. Mungkin sebelum kita akhiri ringkas daripada Cik Ahmad kepada golongan peniaga PKS khususnya untuk mereka berhadapan dengan situasi ini, kita tidak tahu bila akan berakhir COVID-19, tetapi kita perlu berhadapan juga dengannya. Dan kata-kata semangat saya rasa perlu untuk mereka kembali bangkit, kerana bukan mudah kalau sesuatu perniagaan itu dibina dengan jerih perih, tetapi disebabkan cabaran ini semuanya ranap, dan kembali bangkit itu lebih sukar dan mempertahankannya pasti lebih perit lagi. Bagi saya kepada PKS, terutama PKS mikro, kita mesti sabar menghadapi dugaan Allah ini. Dan kita menganggapkan perjuangan kita belum selesai, dan kebiasaannya kita akan bangkit dengan lebih kuat lagi seperti kita kalah perang. Apabila orang kalah perang, sudah tidak ada lagi apa yang berlaku, yang ada dimiliki oleh kita, maka kita berusaha daripada zero, daripada asal. Dan saya yakin dengan usaha itu mencekalkan hati kita dan semangat kita supaya lebih bangkit. Dan saya mendoakan semua PKS mikro saya, termasuk sahabat-sahabat saya, semua berjaya di masa-masa hadapan.
InsyaAllah khususnya kepada sahabat-sahabat pengusaha usahawan mikro yang baru bermula ataupun usahawan Bumi Putra juga, kita doakan yang terbaik buat mereka. Terima kasih sekali lagi pada Encik Ahmad Muzaki Hamid yang juga merupakan pengerusi Ahli Awal Usahawan Persatuan Alumni UiTM Malaysia kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Baik, Mat, kita akan berehat seketika. Sekali ini nanti kita juga membawakan perkembangan tentang mematuhi norma ataupun pembudayaan norma baharu. Ya, selepas ini. Maka sehubungan itu, kerajaan telah membuat keputusan untuk mengenakan kuarantin wajib. Kuarantin wajib pada mana-mana individu yang pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Mereka ditempatkan di stesen kuarantin yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan pihak berkuasa juga bersedia untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan ataupun PKPD di lokaliti setempat sekiranya terdapat peningkatan kes baru secara mendadak di kawasan-kawasan tertentu. Baik, kita bersua kembali. Sudah pasti kalau tadi kita tidak sempat untuk bersama sahabat-sahabat kita di Seleksi Radio, kali ini kita terus saja bersama dengan mereka. Bersama dengan Kai dan juga Lela dari National FM. Silakan. Kalau 100 bilion sebulan tu banyak angkanya tu. Tapi kalau nak terus sambung, saya berpendapat, ini pendapat saya lah. Mungkin hanya dibenarkan bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dia bukan macam sekarang lah. Sekarang ni pukul rata. Tapi apa yang nak saya tekankan, saya rasa jalan yang terbaik adalah bagi mereka yang lihat balik kedudukan kewangan mereka dan mereka merasakan terbeban dan sebagainya. Jalan terbaik adalah jumpa, tampil ke depan, berjumpa dengan pihak bank dan berterus terang dan telus dalam mengumumkan kedudukan kewangan. Jadi kita boleh mengambil satu jalan penyelesaian dan kita pun sedia maklum kita ada AKPK. Mereka ni boleh menjadi orang tengah dan boleh. Ya, terima kasih Mac dan Ismail di Selamat Pagi Malaysia. Kembali bersama-sama dengan saya Lela Zain dan saya Kai Arba. Dah lama tak bersua dengan anda semua. Berpulang juga untuk kita seketika dalam seleksi pagi hari ini, secara langsung juga dibawakan untuk anda di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3 dan juga di TV1. Okey, kita nak bercerita mengenai Hari ASEAN yang telah pun berlangsung 8 Ogos hari itu, Sabtu yang lalu. Jadi nak cerita sikit kepada para pendengar, untuk para penonton Selamat Pagi Malaysia juga, ASEAN Charter atau Piagam ASEAN ini ialah perlembagaan yang diterima oleh Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun singkatannya ASEAN dan diterima guna di sidang kemuncak ke-13 pada bulan November 2007. Rentetan daripada itu terdapat 55 perkara yang telah digariskan dan salah satu daripadanya adalah penetapan 8 hari bulan Ogos hendaklah diraikan sebagai Hari ASEAN. Untuk tahun ini Hari ASEAN yang ke-53. Jadi kedutaan negara anggota ASEAN telah pun memperkenalkan hidangan tradisi masing-masing yang berlangsung di Bangkok selama 2 hari. Ada juga persembahan kebudayaan. Tapi apa yang menonjol dan juga menarik dalam mempromosikan hidangan popular ini, kalau dari Malaysia kita membawakan menu kita ni, kalau pagi-pagi makan apa? Nasi lemak ataupun roti jala. Kita bawakan itu antara juadah yang popular lah dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain itu juga kita ada klepon ataupun berbola tepung beras yang diisi gula Melaka. Dan disalut kelapa parut. Ada kelapa parut juga. Dan kemudian untuk dari Jawa Barat ada combro. Betul ke tak betul kita sebut ni? Ikut ejaan betul combro lah. Kan? Combro. Kuih tradisional Jawa Barat diperbuat daripada ubi parut dan sambal oncom. Macam mana rupa bentuk sambalnya tu kan? Kena kita Google lah. Tengok itu dari Indonesia. Kalau negara ASEAN yang seterusnya di Filipina, mereka membawakan juadah popular iaitu adobo. Ini daging diperap dan juga kutsinta, kuih tepung beras kukus. Kalau untuk dari Singapura, ketam bercili. Ketam bercili. Ini mesti kegemaran ramai kan? Marvelous. Untuk dari Vietnam ada nom boho, iaitu salad daging dendeng. Macam kita jugalah. Kita kan ada daging dendeng kan? Hari tu saya ada order dekat Shairul. Penyampai berita kita ada jual daging dendeng. Sempat
dapat promosi kat sini. Okey, itu antara yang menariknya bila tiba saja sambutan Hari ASEAN. Untuk tahun ini mereka memperkenalkan makanan ataupun juadah tradisional ataupun tradisi negara ASEAN masing-masing. Kita cukup bangga jugalah Malaysia pun ada nasi lemak, roti jala. Dapat kita mempopularkan juadah tradisi dari negara masing-masing ya. Kerana dalam ASEAN ini terdapat 3 komuniti utama, iaitu komuniti politik, keselamatan, komuniti ekonomi dan komuniti sosio-budaya. Baiklah, itu saja yang kami nak kongsikan bersama-sama dengan para penonton Selamat Pagi Malaysia dan para pendengar Nasional Pagi hari ini. Kembali bersama-sama. Jadi terus bersama dengan Ismail Adenan dan juga Margaret Gambang di studio di sana. Terus bersama kami Nasional FM. Baik, terima kasih rakan penyampai kita Kai dan Lela Zain yang membawakan perkembangan di Nasional FM. Anda boleh dengarkan di 88.5 FM untuk membawakan Nasional Pagi bersama dengan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Ya. Okey, sebenarnya selain daripada bersama dengan rakan kita di Seleksi Pagi Nasional FM tadi, kita juga bersama dengan rakan kita di Perlis hari ini untuk cerita pagi. Ada perkongsian menarik khususnya kepada mereka yang terlibat di kawasan yang terjejas disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar. Jadi kita nak bersama dengan Ahmad Iqbal Arif Yaakob di Perlis. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Berpegang kepada peribahasa Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan berpegang kepada peribahasa itu mendorong Kerajaan Negeri Perlis dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis serta Jabatan Kebajikan Masyarakat di negeri ini untuk sama-sama berganding bahu untuk menolong meringankan beban masyarakat yang terjejas di 2 kawasan di Sanglang ini berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar ini. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai tahap mekanisme dan pelancaran program ini, saya bersama dengan 2 orang tetamu kita pagi ini, iaitu Tuan Haji Muhammad Nazir Muhammad Nur selaku Pegawai Eksekutif MAIP dan juga Encik Effendi Harun selaku pengerusi komuniti sukarelawan dan kebajikan negeri Perlis yang akan berkongsikan bersama dengan kita pagi ini mengenai dengan agihan bantuan pek sumbangan makanan kepada penduduk yang terjejas berikutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Tuan Haji, kita mulakan dengan Tuan Haji dulu. Boleh Tuan Haji kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang menonton pada pagi ini mengenai matlamat program ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kita laksanakan pada kali ini adalah salah satu daripada inisiatif awal kita untuk kita turun ke lapangan bagi membantu rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang terjejas ekoran daripada pelaksanaan TEMCO yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan di kawasan sekitar Sanglang ini. Dan agihan ini bermatlamatkan adalah untuk membantu mereka bagi rilis tension mereka dan juga membantu mereka sebagai bantuan awal. Dan ini merupakan salah satu daripada inisiatif di atas keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tunku Raja Muda Perlis yang sentiasa perhatian, dan ada sama juga turut disuarakan oleh Amat Berhormat Menteri Besar dan juga kepimpinan Kerajaan Negeri Perlis untuk kita turun ke lapangan bagi membantu. Dan alhamdulillah kita mendapat kerjasama daripada rakan-rakan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis yang diinisiatifkan oleh pihak MKM Negeri Perlis dan juga dengan bantuan daripada para sukarelawan PVAC yang turut membantu, dan sumbangan yang kami dapat pada hari ini adalah hasil daripada sumbangan CSR masyarakat melalui pihak MAIPS. Baik, terima kasih Tuan Haji. Berbalik kepada Encik Effendi, bagaimana pula dengan operasi bantuan ini diagihkan dalam keadaan 2 kawasan ini sekarang sedang berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar ini? Silakan. Okey, terima kasih Encik Iqbal. Okey, pertama sekali first saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada MAIPS, kepada JKM, kepada Kerajaan Negeri dan tidak lupa juga kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis kerana memberi peluang kepada kami, satu NGO yang baru ditubuhkan walaupun kami di bawah di JKM sendiri, tapi kami diberi peluang untuk bersama-sama membantu Kerajaan Negeri dan juga agensi-agensi keselamatan terlibat untuk menangani apa yang berlaku sekarang ni. Jadi kami barang yang kami dapat itu pek-pek makanan yang disumbangkan melalui agensi, ada CSR daripada syarikat-syarikat korporat. Kami akan bersama-sama dengan MAIP, JKM dan juga APM bersama juga dengan Rela
bawa pack makanan tersebut ke KKM. Kami akan serahkan kepada KKM sebab kawasan ini adalah kawasan yang disebut Temco. Jadi kita tak boleh nak masuk kawasan ini, jadi kita serah kepada KKM. Kemudian pihak KKM sahaja yang dibenarkan untuk mengedarkan kepada orang ramai yang terjejas akibat pandemik inilah. Harapan dan perancangan PVAC sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar ini. Silakan. Okey, terima kasih. Untuk hari ini kami hantar pack bantuan makanan ini untuk fasa yang pertama. InsyaAllah, alhamdulillah kami diberi peluang untuk masuk ke sini membantu rakan-rakan kami lah, rakan-rakan senegeri kami yang terjejas ni. Jadi insyaAllah kami ada lagi fasa kedua, fasa ketiga untuk hari ini. Untuk pengetahuan juga, hari ini kita hantar bantuan kepada kampung Tanah Timur. Okey, untuk fasa pertama, dan kemudiannya kita akan masuk fasa kedua untuk kampung Kuala Sanglang. InsyaAllah mungkin petang ni ataupun pagi esok kita akan sampaikan. Jadi bantuan kami ni akan berterusan sehingga tamatnya pelaksanaan Temco ni lah. InsyaAllah kita akan berperingkat ikut keperluan. Kalau dipohon untuk kita hantarkan lagi pack makanan, InsyaAllah kita akan cuba penuhi setakat mana yang kita termampu. Tapi alhamdulillah, dan sini juga saya ambil kesempatan kepada agensi-agensi, kepada syarikat-syarikat korporat, mungkin kepada rakan strategi MAIF sendiri yang ingin membuat CSR ataupun ingin memberi sumbangan. Jadi boleh melalui JKM ataupun MAIF ataupun kami sendiri. Kita akan bantu untuk edarkan. Kita akan cuba realisasikan matlamat-matlamat orang yang nak membantu ni. Kami semua sebagai perantara. Ya. Itu Cik. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan yang bakal dilakukan. Dan terima kasih lagi sekali untuk Tuan Haji Muhammad Nazim Haji Muhammad Nur dan juga Encik Effendi yang sudi bersama dengan kami pagi ini untuk berkongsikan serba sedikit mengenai sumbangan agihan pack bantuan makanan kepada penduduk yang terjejas berikutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus mematuhi SOP-SOP yang telah pun dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan terhentinya penularan wabak COVID-19 di negara kita. Kami di RTM berkhidmat untuk anda kembali semula bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Iqbal Arif untuk perkembangan dibawakan dari Perlis, khususnya di kawasan Kuala Sanglang yang telah pun diperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar. Ini merupakan salah satu daripada inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengekang penularan COVID-19 di kawasan tersebut. Baik, kita akan berehat seketika. Seketika nanti kita akan bercakap tentang tanggungjawab bersama dalam kita membudayakan the new norm ataupun norma baru. Dan justru untuk nak memperkasakan usaha melawan wabak COVID-19 ini, pada hari ini saya ingin melancarkan kempen pembudayaan norma baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kawalan kendiri di kalangan masyarakat kita. Rakyat kita perlu terus bekerjasama dengan kerajaan, khususnya para petugas kesihatan dan juga penguat kuasa undang-undang untuk nak memastikan norma baru diamalkan bagi memutuskan rantaian wabak ini. Baik, bercerita tentang COVID-19, memangnya diperkenalkan juga the new norm di peringkat global seperti mana yang telah pun digagaskan oleh WHO supaya penghidupan manusia era baru ini perlu untuk mematuhi SOP kesihatan, antaranya untuk memastikan penjarakan fizikal, dahulu ini dikenali sebagai penjarakan sosial, tidak bersalaman ataupun bersentuhan dan juga memakai pelitup separuh muka. Dan pada Sabtu yang lalu telah pun diperkenalkan ataupun telah pun dilancarkan majlis pelancaran kempen pembudayaan norma baru oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin yang mana berlangsung di Pagoh Muar Johor. Dan ini amat penting kerana kita bercakap tentang tanggungjawab bersama membudayai norma baru. Untuk itu saya akan bersama dengan Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, Pensyarakanan Pusat Pengajian Perang Saraf dan Informasi UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bercakap tentang norma baru ini Prof, mungkin ramai yang sudah mengetahui kerana selama 3 bulan kita mendepani PKP, norma baru, resam baru, kebiasaan baru, the new norm, berapa banyak istilah yang digunakan pun
tetap aspeknya adalah sama, penjarakan sosial ataupun fizikal, tidak bersalaman dan juga memakai pelitup separuh muka. Jadi bagaimana sebenarnya the new norm ini atau norma baru ini boleh menjadi satu kebiasaan, kerana perkara yang baru untuk kita biasakan itu mungkin mengambil masa ataupun agak sedikit ralat ataupun kekok untuk dibiasakan, Prof. Di dalam kita juga baru-baru ini Perdana Menteri telah melancarkan kempen pembudayaan norma baru. Kempen ini penting kerana ia membantu untuk merangsangkan kembali pemikiran masyarakat dan memberikan satu doktrinasi secara positif bahawa perkara ini perlu diikuti oleh semua pihak. Kita lihat bagaimana di era pandemik COVID-19 berlaku pada awalnya. Seluruh masyarakat dunia pada awalnya mengambil ringan dan akhirnya apabila COVID-19 itu, wabak COVID-19 sampai pada kemuncaknya, semua melihat dan memberikan perhatian yang serius. Kerana ia telah terbukti mengancam nyawa, mengakibatkan kematian, dan ketika itu kita lihat kadar permatuhan kepada SOP-SOP yang diperkenalkan, khususnya kita kena berterima kasih kerana frontliner kita, walaupun kita sini ada frontliner, telah membina satu bentuk SOP yang paling baik. Negara kita telah berjaya mengatasi COVID-19, mendatarkan lingkungan penularan COVID-19 dalam negara. Tetapi apa ini berlaku, kadar permatuhan itu amatlah tinggi. Kerana dilihat bahawa pada masa itu dan ketika itu COVID-19 ini berlaku dalam keadaan yang amat serius dan perlu diberi perhatian. Tetapi apabila wabak COVID-19 itu semakin menunjukkan penurunannya hasil daripada kebesanan kempen, kebesanan pematuhan SOP, garis panduan dikeluarkan oleh Majlis Kesihatan Negara dan failan yang terlibat KKM dan sebagainya, kita melihat masyarakat mula melihat perkara itu boleh diselesaikan dan pandemik COVID-19 itu mungkin akan berakhir. Dan di sinilah permulaan kepada satu bentuk rangsangan kognitif pemikiran yang baru supaya keterujaan apabila melihat lengkungan graf penularan COVID-19 itu telah mendatar perlu diperbaiki supaya masyarakat harus ingat dan faham bahawa ini adalah kritikal. Kerana sebarang keterujaan singkat, sebarang perkara-perkara yang kita merasakan ini telah berakhir akan membawa kepada satu bentuk penularan ataupun kita panggil gelombang kedua atau gelombang ketiga. Dan di sinilah kepentingannya bagaimana pembudayaan norma baru itu perlu dilakukan secara berterusan, secara konsisten agar ia kembali menimbulkan bahawa perkara ini perlu diperhatui, perlu diikuti oleh masyarakat setempat. Okey. Untuk kita bercerita sebenarnya secara asas tentang norma baru, saya kira ia bukan satu perkara yang baru kerana apabila secara globalnya mendepani pandemik Spanish flu pada ketika 1920-an ketika itu dilaksanakan juga pemakaian topeng oleh kerajaan di seluruh dunia ataupun kerajaan yang sedang mendepani pandemik itu dan juga pengasingan ataupun kuarantin bagi pesakit dan juga halangan untuk keluar masuk ke sesebuah negara tersebut. Jadi sebenarnya pemakaian terma norma baru ini ia dianggap sebagai baharu mungkin pada era kini, tetapi pelaksanaannya itu bukan baharu dalam kita mendepani penyakit seperti wabak penyakit pandemik dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita melihat sebenarnya pelaksanaan semula SOP-SOP yang pernah diperkenalkan sebelum ini dilaksanakan semula dan boleh di-rebranding ataupun dijenamakan semula dalam kita mendepani sebuah pandemik yang boleh berevolusi dan boleh menjadi sebuah pandemik yang mendahului kita. Ini satu perbincangan yang menarik saya kira kerana apabila kita bercakap tentang isu dan perkara ini, inilah kita panggil kaitan di antara sikap dan perlakuan manusia itu sendiri. Jadi masyarakat harus membentuk satu bentuk sikap atau pandangan, opinion bahawa perkara inilah perkara yang perlu dipatuhi dan perkara ini amat serius. Dan apabila ini berlaku, ia akan bawa kepada perlakuan di mana mereka akan memakai topeng muka, akan melakukan penjarakan sosial, mereka akan mengikut SOP-SOP yang diperkenalkan dan permatuhan kepada kerajaan akan lebih meningkat. Dan ini yang perlu dilakukan. Jadi dalam konteks rebranding, ia harus diketengahkan seperti mana yang dikeluarkan dalam pembudayaan norma baru bahawa mengatakan inilah kita perlukan. Sebab itu perkara-perkara seperti yang diperkenalkan seperti CAP, cegah, amal, patuh dan pantau amat penting untuk terus mengingatkan, untuk terus memberikan kesedaran secara konsisten. Kerana konsistensi ini penting dalam perlakuan sikap manusia. Kerana setelah sesuatu masa ataupun tempoh masa yang lama, apabila konsistensi itu tidak berlaku, maka masyarakat mungkin akan mengambil mudah. Dan kita lihat itulah juga antara kealpaan yang terjadi dalam punca beberapa peristiwa yang berlaku baru-baru ini di mana keujian kluster-kluster di atas segelintir minoriti pihak-pihak ataupun individu yang tidak bertanggungjawab. Melanggar SOP dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Justru inilah di mana kadar untuk meningkatkan konsistensi ini penting. Dan konsistensi ini boleh dibina dengan penggunaan simbol-simbol, penggunaan naratif-naratif, penggunaan kes-kes, penggunaan perkara-perkara yang boleh dibangunkan
Dan di dalam perang saraf kita harus maklum, perang saraf itu juga salah benda yang positif. Dan pembangunan pemikiran positif itu perlu diperlakukan dengan perkara-perkara seperti ini. Kerana apabila opinion ataupun tanggapan masyarakat mengatakan ini perkara serius, bagaimana wabak kedua ini boleh berlaku, kemungkinan kita akan juga mengalami risiko berhubung dengan orang tua, anak-anak kita. Sekolah mungkin akan ditutup semula. PKS seperti tadi kita berlaku, kita bicara tentang PKS, industri-industri ekonomi mungkin juga akan mengalami penurunan yang ketara. Kerana kita tidak mampu lagi untuk mengadakan program kawalan pergerakan yang diperketatkan, kemudian ia akan melumpuhkan sistem ekonomi. Jadi opinion-opinion atau perkara-perkara seperti ini perlu diberitahu ataupun perlu ditafsirkan oleh masyarakat agar mereka membentuk satu pandangan bahawa ini adalah serius. Inilah perkara yang perlu dipatuhi dan seterusnya ia akan membawa kepada perlakuan yang konsisten. Dan perlakuan yang konsisten itu adalah norma baru. Okey. Dalam kita menilai segala gerak laku dan juga set pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan, bermula dengan pelaksanaan undang-undang, yang mana undang-undang itu dilihat sebagai satu perkara yang mengikat, mahu tidak mahu perlu diikuti. Kemudian dilaksanakan pula kempen-kempen kesedaran. Jadi antara dua perkara, iaitu pelaksanaan undang-undang dan juga kempen kesedaran, sebenarnya yang mana antara mekanisme yang paling terbaik dalam kita memberikan ataupun membawa kepada satu instrumen yang boleh memenangi sesebuah peperangan? Perkara pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus memuji masyarakat Malaysia, khususnya rakyat negara kita. Kerana kita lihat kadar permatuhan pada SOP dari kalangan Malaysia adalah di kalangan yang tertinggi di dunia. Dan kita juga diiktiraf di balik WHO dan badan-badan agensi-agensi keselamatan, malah agensi-agensi persikan mengatakan bahawa Malaysia memiliki kadar permatuhan SOP yang amat tinggi. Daripada pelaksanaan pelayanan dijalankan oleh Majlis Kesihatan Negara dan agensi-agensi yang berkaitan. Jadi dalam penggunaan pelaksanaan ini, kedua-duanya amat penting. Di mana kempen ataupun satu perkara yang bersifat otoritatif, iaitu pelaksanaan perundangan berdasarkan akta-akta yang sedia ada, dan juga satu penggunaan kita panggil sebagai diplomasi awam, soft power digunakan untuk terus memberikan kempen-kempen penerangan pada masyarakat. Kerana dua konteks ini harus berjalan secara selari. Masyarakat harus sedar bahawa dalam kebebasan bersuara dan kebebasan mereka menjalankan norma kehidupan harian, mereka terikat dengan faktor perundangan. Jadi kedua-dua ini akan memberikan satu timbal balik yang berkesan. Tetapi apa yang saya lihat dalam negara kita, kebanyakan kempen-kempen positif ini merangsang minda. Kita lihat bagaimana kebersatuan, kebersamaan di kalangan rakyat Malaysia. Apabila berlaku satu perkara, contoh nampak insiden di mana yang pakai gelang pink di jalanan, di kafe-kafe tempat awam, mereka terus bersatu. Dan mereka mengatakan ini perkara yang tidak harus dilakukan. Tetapi sekarang kita lihat, berbanding dengan negara luar yang lebih ekstrim, masyarakat negara kita lebih diplomasi. Walaupun itu satu kesalahan, mereka membawa kesalahan itu pada pihak atasan dengan cara yang lebih diplomasi, cara yang lebih berstrategik dan melaporkan dan akhirnya pelaku-pelaku itu ditangkap dan dikenakan tindakan. So ini adalah hasil daripada kebentukan pemikiran positif rakyat Malaysia di mana masyarakat kita terkenal dengan kesifat kesopanan dan kesusilaan yang tinggi, pematuhan-pematuhan yang berdasarkan kempen-kempen urusan. Jadi saya rasakan simbol-simbol interaktif, penggunaan naratif, kempen-kempen yang berkesan harus diwujudkan setiap segmen. Contohnya penggunaan video-video pendek menggunakan elemen-elemen simbol secara sedar dan separuh sedar supaya dia boleh menimbulkan rangsangan. Kerana rangsangan ini penting, kerana apabila rangsangan minda itu berlaku secara konsisten, ia akan membentuk satu pendapat ataupun opinion yang tegar dan ia akan membawa pada perlakuan. Tetapi bagi mereka yang terus tidak patuh, pelaksanaan undang-undang itu perlu. Dan inilah di mana saya rasa kombinasi antara undang-undang yang sedia ada pada negara kita dan pematuhan rakyat Malaysia, kebersamaan inilah yang memberikan negara kita amat unik. Dan kita juga di kalangan negara-negara yang berjaya mendatarkan dukungan pandemik COVID-19 ini berdasarkan dua faktor yang digunakan secara baik oleh kedua-dua pihak. Okey, dalam kita menepani sesuatu musuh ataupun perkara yang perlu untuk kita perangi, go against dan go with the flow, itu ada dua perkara yang dilaksanakan dalam pelaksanaan strategi. Mungkin pada awalnya kita go against the pandemic, tetapi ketika ini kerajaan mula melihat kita go with the flow. Maknanya virus itu sudah mula ada dalam masyarakat dan kita perlu hidup dengan virus itu, tetapi perlu mematuhi segala SOP kesihatan yang ditetapkan. Makanya dalam hal ini, bagaimana penghidupan untuk kita hidup dalam virus yang vaksinnya masih belum ditemu ini dapat memberikan satu penghidupan yang lebih baik ataupun mungkin anjakan paradigma untuk kita melihat virus ini akan membawa kepada satu lagi atmosfera kehidupan yang lebih memungkinkan manusia untuk berhati-hati dan juga lebih teliti dalam memahami aspek-aspek kesihatan. Perkara yang positif yang dapat kita lihat apabila kita melihat kadar apabila berlaku dalam norma baru ini ataupun pandemik COVID-19 berlaku, kita lihat kadar disiplin manusia, pematuhan kepada sesuatu peraturan itu adalah amat tinggi.
Saya suka melihat ataupun mentafsirkan keadaan sekeliling. Apabila contoh kita berada di surau, di masjid, kita lihat bagaimana kebersanggupan kebersamaan itu dengan penurutan SOP, keluar masuk pintu dan berlainan dengan pembentangan menggunakan sejadah yang besar, dan juga di kawasan-kawasan tempat makanan dan sebagainya. Kita lihat ini menimbulkan satu bentuk perkara baru, keterujaan baru dalam masyarakat untuk mematuhi perkara itu dan memastikan ia terus berlaku dalam konteks sejajar, supaya pada masa depan apabila COVID-19 ini berakhir, kita akan berterima kasih. Mungkin ia telah berlaku, tapi sekiranya terus bersama kita, ia akan terus diperlakukan seperti ini. Dan saya ada berjumpa dengan seorang doktor di pusat kesihatan. Dia memberikan analogi yang amat menarik. Dia kata COVID-19 ini umpama penyakit seperti contohnya, walaupun ia tidak berkaitan, seperti demam denggi. Kita harus menjauhkan diri, mengambil langkah-langkah susulan, langkah-langkah pengawalan yang berkesan supaya perkara ini dapat dilakukan. Jadi ini masyarakat harus faham bahawa threat itu, kita panggil ini sebagai perang asimetri, melawan musuh yang kita tahu keupayaannya, tapi kita tidak tahu mana musuh itu berada. Di mana kekuatan musuh itu yang sebenarnya. So, ini adalah perkara di mana kita tidak tahu threat itu berada di sekeliling kita. Maka pembudayaan norma baru ini harus dilakukan dengan secara sukarela, dengan perubahan sikap secara konsisten. Kita tidak boleh melihat angka itu lagi sebagai satu titik tolak ataupun satu benchmark bahawa ini hari ini kes bawah 15, bawah 10, satu digit, kita relax. Kes lebih pada 20 atau meningkat, kita lebih patuh. Supaya konsistensi ini dibentuk dengan mengatakan bahawa threat itu, ancaman itu ada. Baik, betul. Ancaman itu berada di sekeliling kita. Maka apabila kita telah membentuk satu pemikiran, terdapat ancaman COVID-19 dengan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan, seperti kempen-kempen dijalankan dengan penerangan-perangan seperti ini, akan membina satu bentuk minda keselamatan. Dan minda keselamatan ini penting bagi membentuk satu opinion, dan akhirnya baru perlakuan bahawa kita perlu meneruskan kebersamaan dalam memerangi COVID-19 secara konsisten. Baik, saya setuju dengan perkara itu. Untuk memerangi apa yang tidak kelihatan, kita mesti sentiasa ke hadapan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, yang juga merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf dan Informasi UiTM, kerana bersama dengan kami. Kita akan berjeda seketika, semuanya kembali nanti. Banyak perkembangan menarik yang kami bawakan dalam Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada para penonton NDCS. Pastikan saya Selamat Pagi Malaysia dan anda bersama saya Aziz Zainal Alam, dan seperti biasa Aziz akan sampaikan segala informasi terkini atau apa-apa saja maklumat tentang penyebaran berita palsu yang ada di luar sana. Baik, ingin Aziz ingatkan sekali lagi bahawa jika anda keliru, tidak pasti atau curiga dengan apa-apa saja berita yang anda terima, hendaklah anda semak terlebih dahulu sebelum anda sebarkannya atau salurkan ke pautan sebenarnya.my. Baik, selain di saluran berita RTMI Freeview 123 dan juga di TV1, anda juga boleh ikuti kami di media sosial seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan hanya carian mudah berita RTM. Baik, kita mulakan dengan perkongsian kita yang pertama untuk pagi ini. Baik, ini adalah kenyataan Menteri Besar Perlis iaitu Datuk Seri Azlan Man. Berdasarkan apa yang dikatakan di dalam kenyataan ini adalah perintah berkenaan dengan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar atau Targeted Enhanced Movement Control Order ataupun TEMCO yang telah dikuatkuasakan mulai 8 Ogos lalu jam 10 malam di dua buah kampung, iaitu di Kampung Sungai Sanglang dan di Kampung Tanah Timbul di Sanglang. Dan penguatkuasaan TEMCO ini dibuat melalui siaran media Kerajaan Negeri Perlis bertarikh 8 Ogos lalu. Baik, tempoh kuatkuasa TEMCO adalah selama sebulan bermula 8 Ogos lalu sehingga 4 September yang akan datang, dan dalam tempoh ini semua penduduk terlibat diwajibkan untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan pihak berkuasa, dan seramai 912 penduduk di dua kampung tersebut terlibat, dan 3 buah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Sanglang, Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang dan Sekolah Jenis Kebangsaan Chin Hun telah diarahkan tutup oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis selama 2 minggu mulai Isnin 10 Ogos hingga 23 Ogos 2020, dan seramai 876 murid dan 112 guru terlibat, dan guru-guru ini diwajibkan menjalani Home Isolation Order ataupun HIO atau Perintah Pengasingan di Rumah selama tempoh tersebut, dan seramai 15 pelajar tingkatan 6 SMK Said Alwi yang tinggal berhampiran 2 kampung yang terlibat dengan peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia mulai 12 Ogos akan datang telah pun disediakan tempat tinggal
iaitu di asrama dan tempat tinggal alternatif lain berdekatan dengan sekolah, dan semuanya telah disusun atur oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, dan tindakan proaktif ini amatlah dihargai dan harus dipuji. Baik, saringan komprehensif ke atas semua penduduk 912 orang itu telah pun dimulakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, dan satu pasukan seramai 40 orang petugas kesihatan terlibat dalam tugasan ini, dan tindakan segera Jabatan Kesihatan Negeri ini wajar dibanggakan. Baik, pihak PDRM juga telah mula mengawal jalan-jalan masuk keluar kedua-dua kampung berkenaan seawal jam 10 malam tadi. Sebaik-baik sahaja tempoh diisytiharkan, dan pusat kuarantin juga telah disediakan jika perlu, dan bantuan dari segi bentuk makanan juga telah diedarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis dan MAIPS kepada penduduk yang terkesan. Baik, seterusnya masih lagi berkaitan dengan siaran media Kerajaan Negeri Perlis, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar ataupun temko di Kuala Sanglang Perlis. Baik, yang pertama, Kerajaan Negeri Perlis menerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri Perlis berkenaan dengan COVID-19 pada hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara bersasar ataupun Targeted Enhancement Movement Control Order ataupun temko di dua kawasan, iaitu di Kampung Tanah Seta selama 28 hari mulai 8 Ogos 2020 jam 10 malam sehingga 4 September, dan pelaksanaan ini dibuat selepas mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dengan mengambil kira bilangan kes aktif COVID-19 di kawasan berkenaan, dan pengisytiharan ini dibuat bagi memulakan aktiviti pengesanan yang telah dimulakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Perlis sejak 7 Ogos 2020 dilaksanakan dengan lebih berkesan di kedua-dua kampung tersebut. Baik, ini adalah kenyataan rasmi dan arahan khas takbir urus pihak berkuasa tempatan negeri Kedah Darul Aman bagi Majlis Pendapatan Kulim Kedah dan PBT Taman Perindustrian High-Tech Kulim. Dan berdasarkan statistik kes COVID-19 di daerah Kulim di Kedah, kes tersebut menggambarkan bahawa situasi jangkitan COVID-19 di daerah Kulim masih lagi dalam keadaan terkawal, walau bagaimanapun Kerajaan Kedah dan pihak berkuasa tempatan memandang serius berkaitan penularan ini. Dan susulan itu, mesyuarat khas tadbir urus pihak berkuasa tempatan Kedah bagi Majlis Perbandaran Kulim dan PBT Taman Perindustrian High-Tech Kulim yang diadakan pada 7 Ogos 2020 memutuskan supaya Majlis Perbandaran Kulim Kedah dan PBT Taman Perindustrian High-Tech sebagai pihak berkuasa tempatan di kawasan pentadbiran masing-masing boleh mengambil tindakan berjaga-jaga, antaranya pemantauan, penguatkuasaan pematuhan undang-undang dan garis panduan yang dikeluarkan, memastikan tindakan sanitasi di tempat awam, pasar awam dan premis-premis, juga mengeluarkan apa-apa arahan yang bertujuan untuk mengawal penularan COVID-19. Baik, itu saja pengkongsian kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami jam 6.30 petang hari ini. Baik, teruskan bersama Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Waspada dalam talian. Sedar akan status sosial dan tingkatkan tahap keselamatan peranti anda. Aktifkan kata kunci bagi menjawab dan melindungi nombor PIN anda. Jangan buka mesej daripada orang yang tidak dikenali. Amalkan sikap berhati-hati. Lindungi diri anda, keluarga dan mereka yang anda sayangi. Keselamatan anda, tanggungjawab bersama. Dan usaha untuk membudayakan norma baru di kalangan rakyat kita adalah tugas dan tanggungjawab setiap daripada kita. Kementerian Kesihatan telah memberikan penekanan terhadap pelaksanaan CAPP, iaitu cegah, amal, patuh dan pantau pada masyarakat dalam usaha kita untuk memperkasakan program pengurangan risiko daerah DRRP COVID-19 ini. Kempen CAPP ini adalah hasil kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri untuk mengekang penularan
COVID-19 di dalam komuniti. Baik, masih lagi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan hari ini kita bersama dalam satu segmen menarik untuk anda yang ingin mengetahui mungkin ada peluang-peluang perniagaan yang baru dan juga mengetahui tentang adanya produk istimewa di pasaran. Jadi kita bersama dengan dua tetamu kita pada hari ini bersama dengan Cik Amir Husaini merupakan pengasas Felika Empire dan juga Cik Shakila Yahaya merupakan Titan Partnet Melaka. Kita nak cerita tentang penjanaan pendapatan menerusi Fabits. Ya, Fabits. Apa itu Fabits ni? Okay. Kita cerita dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada pengacara dan terima kasih juga kepada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya. Okey, Fabits sebenarnya dah di pasaran hampir 5 tahun sebenarnya. Okey. Fabits ini berasaskan daripada buah-buahan iaitu buah delima, orange, mixed berry dan pure vitamin C. So vitamin C kita ni bebas kolagen. Maksudnya semua boleh amalkan dengan selamat. So cara makan pun sangat senang, simple, tak perlu macam-macam, just keman-keman saja. Okey. Jadi kalau kita lihat dengan tempoh 5 tahun tu mungkin boleh ceritakan tentang apakah kebaikan daripada penggunaan Fabits ini, sebab kita tahu di pasaran ada banyak produk. Tetapi istimewanya Fabits ini apa dia? Mungkin Cik Shakila boleh kongsikan. Okey, terima kasih Cik Mek. Okey. Okey, saya pegang. Keistimewaan dia banyak sebab dia tak ada kolagen satu. Lepas tu dia boleh dikonsum oleh seawal kanak-kanak lagi. Jadi macam anak-anak sembelit kan. Just bagi sikit nanti dia akan melawaskan pembuangan lah. Lepas tu dia baik untuk kecantikan kulit, kuku, rambut gugur. Lepas tu dia bagi kita punya sistem, membantu sistem imunisasi badan. Membantu. Dan membantu menaikkan sistem imunisasi badan kita lah. Okey, itu istimewanya sebab kalau kita lihat sebenarnya penggunaannya mudah. Mungkin boleh terangkan kepada penonton siapa yang boleh menggunakan Fabits ini dan seelok-eloknya saranannya bagaimana penggunaan yang berkesan. Okey, saranan yang penggunaan berkesan. Okey, untuk satu kotak ni kita ada 15 sachet. 15 sachet. Okey, untuk penggunaan yang konsisten, maksudnya yang cepat berkesan, amalkan 1 sachet pagi dan 1 sachet malam. Okey, yang untuk macam Puan Shakila bagi tahu tadi, kanak-kanak seawal setahun pun dah boleh amalkan, tapi dalam kuantiti yang sedikit sajalah. Kalau untuk kita dewasa, macam seperti saya cakap tadi, 1 sachet pagi dan 1 sachet malam, sangat-sangat berkesan, insya-Allah. Berkesan. Selalu kalau kita gunakan produk macam ni, kita kadang memikirkan tentang berapa lama kita boleh menggunakan dalam sekotak ini, dalam tempoh berapa lama biasanya disarankan supaya berkesan, sebab kadang ada yang beli dia nak jimat, dia guna sikit-sikit. Betul lah. Jadi macam mana supaya berkesan, sukatan yang sebaiknya yang perlu digunakan? Okey, sukatan biasanya memang kita kemam. You nak bancuh pun tak ada masalah. Dalamnya ada 15 sachet, you boleh makan 1 hari 1 sachet. Itu jimat. Kalau macam nak cantik cepat kan. Biasa orang nak express cepat kan, you makan 2 sachet. Dalam 1 hari. Maksudnya pagi dan malam. Tapi kan Puan, kebiasaan siapa dah consume Fabits ni, biasa mereka nak jadi ejen. Kita nak apa? Diorang kata, Kila saya nak jual lah, nak dapat pendapatan samping kan. Kalau jadi ejen, adakah harganya berbeza dari yang ada di pasaran? Macam mana pembahagian keuntungan dan sebagainya? Sebab kalau kita nak guna satu hal, tapi nak jadi ejen tu maksudnya diguna dan dia dapat keuntungan. Betul. Itu memang saya sendiri pengguna Fabits. Jadi saya sendiri juga yang antara tim top team daripada Fabits ni, kita kena jana pendapatan. Minta maaf. Sambil tu saya dapat jana pendapatan dengan baik. Sebab saya seorang suri rumah. Bila suri rumah, kita nak beli, maksudnya kita nak beli apa yang kita nak tanpa orang kata apa, tanpa meminta. Yalah, usaha rumah kita tak ada pendapatan tau. Tapi dengan jana pendapatan melalui online, offline, saya dapat beli apa yang saya rasa saya nak lah, macam tu. Kita kan sekarang kan scroll-scroll,
makan ni, makan tu. Tapi saya dapat beli sebab saya ada pendapatan sampingan yang saya rasa express lah untuk saya. Betul. Everyday kita ada pocket money. Dah lah boleh guna Favis, dapat manfaat dia. Lepas tu boleh jual pula. Betul. Tapi kaedah untuk mereka yang berminat lah, mungkin nak menjadi ejen, nak menjadi antara keluarga Favis ini, apa cara dia? Okey, syarat dia sangat-sangat simple. Kebanyakan yang join tim saya, kebanyakan datang daripada pengguna. Datang diorang dah cuba. Bila diorang dah cuba, lepas tu diorang rasa serasi, terus diorang sign up ejen lah. Okey, untuk permulaan, hanya 12 kotak. Hanya 12 kotak dah layak untuk jadi ejen. Dengan modal yang sangat minimum iaitu RM300 lah. So sekarang memang kita di HQ tengah buka untuk pengambilan ejen-ejen baru. So yang mana berminat boleh kontak nombor HQ atau leader-leader yang salah untuk nombor HQ 016 318-7105. Ini yang berkotak-kotak di gambar ni, ini antara adalah postage yang keluar. Okey, jadi dah ramai di seluruh Malaysia sekarang ni? Ya, sangat ramai. Kita dah termasuk di Brunei dan Singapura pun dah ada tim. Di luar negara juga. Jadi dah ke peringkat antarabangsa. Ya, betul. Jadi kalau ada yang berminat, sebab kalau kita lihat dengan adanya istimewanya produk ini, mereka yang menggunakannya selain daripada untuk manfaat jangka masa panjang, perniagaan juga boleh di sana dan pendapat. Ya, betul. Jadi kepada yang berminat, mungkin ada tawaran istimewa hari ini sebab tadi dikatakan 300 untuk sebanyak 12 kotak. Ada tawaran lain lagi yang lebih istimewa untuk penonton kita? Memang bertuahlah siapa yang dapat tengok live hari ini. Kita offer untuk biasa memang normal memang tak ada 12 box RM300. Tetapi untuk hari ini je you boleh kontak nombor yang ada 6 box RM168 sahaja. Bermula dengan RM168 you boleh jana income you berkepuk-kepuk orang kata gitu. Dan saya tambah sedikit, dan untuk hari ini juga dengan box RM168 ni kita dapat free gift. Free gift yang sangat special daripada kita, HQ yang sediakan. Maksudnya, korang ambil 6 box pun tetap akan dapat free gift 6 item. 6 item? Yes, betul. Apa dia 6 item tu agaknya? Untuk batch ni, batch yang terbaru ni, 15,000 box yang bakal masuk, kita akan bagi perfume secara percuma. Perfume yang pure, yang high quality punya. Untuk hari ini saja? Untuk hari ini. Untuk satu kotak you dah dapat free gift. Atau perlu beli 3 ke, beli 2 ke, baru dapat free gift. Satu you dah dapat free gift. Istimewa sangat. Jadi satu kotak harganya? Satu kotak harga jualan dia RM38. Tapi memang special lah kalau yang nak jadi ejen untuk hari ini. You contact nombor untuk hari ini saja ya. RM168 you dapat 6 kotak. Harga jualan RM38. So you untung satu kotak RM10. RM10 satu kotak? Ya, betul. 10 kotak? Dah 100 kotak. Lagi banyak you boleh naik grow up level sebab kita ada tim yang bekerjasama untuk banner you punya keyakinan diri untuk menjual knowledge daripada zero to hero, insyaAllah. Sebab saya adalah salah satu contoh. Saya suri rumah. Saya cakap tu saya suri rumah. Dah 7 tahun saya suri rumah. 7 tahun. Jadi sekarang ni saya memang berniaga online. Dan sekarang saya berniaga Favis dan sangat-sangat puas hati dengan pendapatan yang saya ada. Orang kata apa? Jana income CEO melalui Favis. Sekali restock untuk dalam masa seminggu 6,000 ke 7,000 box seminggu. Puan Syakila. Saya. Okeylah. Saya daftar nama selepas ni. Okey, apa pun kepada yang berminat, sekali lagi mungkin kita boleh wawarkan kepada penonton kita sebelum kita akhiri daripada Puan Syakila. Saya menyeru pada wanita terutamanya yang berkejaya dan walaupun suri rumah. Contoh saya adalah suri rumah. Saya rasa saya antara suri rumah yang berjaya sebab saya mampu membeli
apa yang saya nak, walaupun apa pun saya express boleh beli. Tak apa, I boleh beli sendiri. Saya nak semua wanita kat luar tu ada income sendiri, mampu berdiri di atas kaki sendiri sebab kita wanita hebat dan berjaya. Ya, betul. Saya sangat-sangat, sebab anak tim saya 80% adalah suri rumah. Semuanya telah berjaya. Setelah berjaya di-guide oleh HQ, Felika Empire Favorite dengan saya sendiri dan leader-leader yang adalah. Kita ada banyak leader. So saya tambah sedikit. Okay. So yang mana nak berminat boleh kontak nombor dekat di kaca TV dekat bawah dan nombor HQ 016 318 7105. Okey, saya ulang sekali lagi 016 318 7105. Nanti WhatsApp HQ. Ya, nombornya telah pun tertera di kaca televisyen anda. Jadi terima kasih Cik Amir dan juga Puan Syakila. Pagi hari ini kita nak berehat seketika bersama dengan rakan penyampai di Map Malaysia untuk perkembangan cuaca bersama dengan Sharifah Farida. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Malaysia. Bersama Map Malaysia seperti biasa untuk informasi terkini keadaan cuaca. Baiklah, kita teruskan dengan melihat keadaan pergerakan angin untuk kawasan rantau negara kita. Diperhatikan kelajuan angin ketika ini melebihi 30 km sejam terutamanya untuk kawasan di sekitar perairan negara. Dan tiupan angin ketika ini sedang menuju ke kawasan bertekanan rendah yang ketika ini berada di kawasan perairan di barat Laut Filipina dan menuju ke arah utara menghampiri kawasan selatan Taiwan dengan kelajuan 20 km sejam. Dan dengan kehadiran kawasan sistem bertekanan rendah ini, ianya merupakan antara faktor yang menyebabkan kurang kelembapan tertumpu di sekitar kawasan rantau negara. Seperti yang diperhatikan melalui email satelit terkini, kurang litupan awan ketika ini untuk kawasan di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak dan kelembapan adalah tinggi tertumpu di sekitar kawasan bertekanan rendah yang kita perhatikan sebentar tadi. Dan seterusnya melalui paparan gema radar untuk Semenanjung, pagi ini tiada cerapan hujan diperhatikan untuk kawasan-kawasan di negeri di sekitar Semenanjung Malaysia dan hujan hanya keadaan mendung renyai-renyai ketika ini hanya tertumpu di sekitar kawasan berhampiran perairan untuk kawasan di Kelantan dan juga utara Terengganu. Untuk kawasan di perairan kedua-dua negeri tersebut juga sedang berlaku hujan dan ribut petir dan kita jangkakan ianya akan reda menjelang ke tengah hari nanti. Lokasi berlaku ribut petir boleh menyebabkan kelajuan angin sehingga 50 km sejam dan juga ombak boleh mencecah setinggi 3.5 meter, berbahaya untuk sebarang aktiviti bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut. Seterusnya melalui paparan radar di Sabah dan Sarawak juga diperhatikan tiada cerapan hujan amnya di kebanyakan kawasan dan hanya kawasan agak mendung untuk kawasan di Sarawak ketika ini dan secara amnya menjelang ke petang nanti dan sehingga ke malam juga kita jangkakan kebanyakan kawasan di seluruh Malaysia tiada hujan dijangkakan hari ini. Dan seterusnya kita teruskan dengan ramalan cuaca di bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Sekian dari saya Sharifah. Assalamualaikum. Terima kasih Met Malaysia. Kita bersua kembali dan sudah semestinya kita nak membawakan perkembangan cerita pagi bersama dengan sahabat-sahabat penyampai kita dari negeri-negeri terpilih untuk hari ini. Dan seterusnya kita akan terus saja ke Selangor bersama Zanariah Zainal Abidin yang akan bercerita tentang kempen Kibar Jalur Gemilang bersama NGO Selangor dan juga turut disertai oleh para penduduk di kawasan yang terpilih. Teruskan saja bersama dengan Zanariah. Silakan.
Terima kasih rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cerita Pagi Negeri Selangor hari ini saya bawa ke anda secara langsung di Taman Seri Andalas Kelang. Dan apa yang menarik di Taman Seri Andalas Kelang ini, sampainya saya di sini, saya melihat sendiri bagaimana jalur gemilang dikibarkan dengan penuh megah di setiap kediaman dan juga di permis-permis perniagaan. Dan bersama saya ketika ini ialah Encik Muhammad Azhar Osman yang merupakan ahli Majlis Tertinggi Pertubuhan Integrasi Nasional untuk mengetahui mengenai kempen Kibar Jalur Gemilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Okey Tuan, hari ini berlangsungnya kempen Kibar Jalur Gemilang. Pastinya pelbagai pihak terlibat dengan kempen ini dan apa tujuan sebenarnya ia diadakan? Okey, sebelum tu saya mewakili Pertubuhan Integrasi Nasional bersama-sama dengan rakan-rakan NGO yang lain, antaranya adalah NGO 99 Kesan, Persatuan Anak Pantai Timur dan juga bersama dengan penduduk di sekitar kawasan Seri Andalas ni. Okey. Tujuan kami melancarkan kempen kempen mengibarkan jalur gemilang adalah untuk memupuk semangat semangat patriotik di antara antara seluruh rakyat Malaysia. Ibarat macam kita mengenang, mengingati perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan dahulu, pejuang-pejuang dahulu yang memerdekakan, yang nak memberikan kita ni keselesaan, kebebasan hidup dalam keadaan perpaduan, keharmonian yang kita kecapi sekarang ni. Selain di Taman Seri Andalas Kelang ini sendiri, di mana lagi kawasan-kawasan yang telah diedarkan bendera-bendera ini kepada orang ramai? Okey, untuk pengetahuan juga, kami bersama-sama dengan rakan-rakan NGO yang lain di dalam Parlimen Kota Raja, di dalam Parlimen Kota Raja kami akan melancarkan kempen ini dan kami akan edarkan bendera-bendera ni semua di sekitar kawasan Parlimen Kota Raja, termasuk di berhampiran ataupun di sekitar Bandar Bukit Tinggi maupun di Bandar Kelang. Selain daripada Parlimen Kota Raja, begitu juga di sekitar kawasan Shah Alam juga kami pun akan mengedarkan juga bendera-bendera ataupun jalur gemilang ini. Berapa banyak jalur gemilang yang akan diedarkan? Okey, mengikut apa yang kami rancang setakat ini 11,111 itu angka yang kami rancang untuk kami edarkan. Dah bendera-bendera jalur gemilang pun dah tersedia dan untuk maklumat, setakat hari ini kami telah edarkan sebanyak 1,111 bendera. Okey, termasuk hari inilah. Pastinya kita tidak boleh mengharapkan hanya bendera percuma. Okey, so apa nasihat dari pihak tuan sendiri kepada terutamanya kepada golongan muda ini? Okey, ini amat penting tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai seorang rakyat Malaysia, ini adalah satu tanggungjawab untuk kita semua. Tidak kira bangsa ataupun agama, ini adalah tanggungjawab kita semua sebagai seorang rakyat Malaysia. Kerana apa? Negara kita ni dimiliki oleh kita sendiri. Bukannya nak dikatakan hanya tertaluk ataupun diserahkan kepada mereka untuk satu bangsa saja, tidak. Ini adalah milik kita bersama. Tanah air ini milik kita bersama. Jadi nasihat saya kepada golongan-golongan muda di luar sana, tolonglah bangkitkan semangat patriotik tu. Okay, jangan hanya tunggu bendera ni diserahkan secara percuma. Bagi saya ianya tidak memadai. Kerana apa? Kalau kita kenangkan balik jasa ataupun nilai perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan, pejuang-pejuang yang sampai hilang nyawa untuk memerdekakan bumi keramat kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, bukan pasal apa. Kerana sekarang ni kita boleh nampak nilai-nilai ni makin kurang. Jadi itulah sebabnya kami ni dekat sini bersama-sama dengan penduduk sekitar kawasan Seri Andalas dan juga NGO ingin mengembalikan balik semangat tu, untuk menaikkan semangat terutamanya golongan-golongan muda ni. Kerana apa? Ini adalah sebagai satu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih Encik Muhammad Azhar kerana sudi bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Saya kira setakat ini dulu laporan saya untuk Cerita Pagi Negeri Selangor. Apapun kita rakyat Malaysia, khususnya untuk Negeri Selangor, mari bersama-sama kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan.
Baik, terima kasih sahabat penyampai kita yang sudah pun memberikan gambaran tentang bagaimana kempen Kibar Jalur Gemilang bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2020 disemarakkan dan juga digelorakan bersama dengan masyarakat di Selangor. Baik, seterusnya kita akan bercakap tentang bagaimana Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ataupun UniSyams yang berada di Kedah membuka permohonan baharu untuk para pelajar yang berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang perubatan. Maka untuk itu saya terus saja bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Saya perkenalkan Profesor Madya Dr. Omar Mihad yang juga merupakan ataupun mewakili dari Kesihatan Awam, Kuliah Perubatan dan Sains Perubatan. Juga Puan Siti Nur Ain Zainon, penyelaras program asasi sains bagi UniSyams. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Prof? Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Baik, UniSyams merupakan Universiti Islam Antarabangsa yang mana baru saja diperkenankan ataupun ditarafkan sebagai universiti. Jadi membuka permohonan baru khususnya dalam bidang perubatan. Mungkin Prof boleh ceritakan tentang ijazah perubatan dan pembedahan MBBS yang ditawarkan oleh UniSyams. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, berkaitan dengan program MBBS di UniSyams yang ditawarkan. Program ini sebenarnya dimulakan pada tahun 2012 lagi. Dan kita telah pun melahirkan lebih kurang 100 graduan perubatan. Dan kohort pertama mereka ini telah pun ditempatkan di pelbagai hospital Kementerian Kesihatan. Dan sebagaimana universiti lain, kita mempunyai dan kita mendapat pengiktirafan daripada Agensi Kelayakan Malaysia dan Majlis Perubatan Malaysia. Dan UniSyams mempunyai kekuatan yang agak ramai dari segi pakar-pakar di pelbagai bidang yang sebagai tenaga pengajar. Dan apa keistimewaan di sini saya ingin menyatakan ialah salah satu daripada selain daripada subjek sains, kita ada subjek yang berteraskan agama yang mementingkan nilai-nilai universal Islam. Antara subjek-subjek yang dimasukkan ialah kemahiran Al-Quran, tamadun Islam, pengajian Islam dan asas bahasa Arab. Jadi dengan harapan kita pada masa akan datang dapat melahirkan graduan-graduan perubatan yang berkaliber yang boleh menjadi model kepada negara. Untuk Pak Siti Nur Ain mungkin boleh ceritakan tentang untuk kemasukan yang juga turut ditawarkan bagi pengajian asasi diteruskan kepada pengajian ijazah antara syarat-syarat am dan juga syarat-syarat universiti yang dikhususkan untuk pengajian MBBS ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih pada Selamat Pagi Malaysia. Okey, so saya teruskan. Kalau kita tengok program MBBS 2012. So di UniSyams juga kita ada program asasi sains iaitu bermula 2009. Yang mana program asasi sains ini belajar selama 1 tahun, 3 semester dan terus sambung ke MBBS. Antara syarat-syarat program asasi sains, pertamanya 5 kredit termasuk bahasa Melayu dan grade B untuk fizik, kimia, bio, matematik atau matematik tambahan, lulus bahasa Inggeris dan lulus sejarah. Baik. Dan lagi satu, sebab kita terbuka juga untuk degree yang lain, 5 kredit termasuk bahasa Melayu, matematik atau matematik tambahan, 2 subjek daripada fizik, kimia, bio, lulus bahasa Melayu dan juga sejarah. Itu adalah syarat-syarat yang terus masuk ke degree lah daripada SPM. Kalau untuk daripada asasi ke degree perubatan itu, apa antara mungkin kelayakan yang diperlukan untuk melayakkan seseorang itu bergelar seorang pelajar perubatan? Oh, okey. Kalau daripada asasi, dia hanya memerlukan 3.0 dan dia terus layak untuk masuk MBBS. Tapi kita masih juga melihat kepada result SPM iaitu fizik, kimia, bio, mat ataupun MMat pastikan dapat B. Itu syarat-syarat yang sebab kita kerjasama bersama MMC. Sekurang-kurangnya betul. Tapi selalunya kalau pelajar perubatan ni dia tak ada masalah. Kan? Okey, Prof, ini kita bercerita tentang mood pengajian apa yang ditawarkan oleh UniSyams sendiri. Kalau kita melihat persaingan untuk ke fakulti perubatan di mana-mana universiti tempatan pun amat sengit. Jadi tidak terkecuali UniSyams juga. Jadi adakah UniSyams merupakan ataupun fakulti perubatan yang juga sebuah fakulti perubatan yang kompetitif setanding dengan universiti-universiti tempatan yang lain? Ya.
Pertamanya, saya ingin menyatakan kelayakan bagi calon-calon yang ingin memohon untuk memasuki MBBS di UNISYAM. Seperti biasa, maknanya memerlukan kelulusan matrikulasi ataupun asasi dengan skor CGPA kurang-kurangnya 3 dalam subjek biologi, kimia, fizik ataupun matematik. Okey. Selain daripada itu juga boleh kita memohon melalui diploma sains kesihatan. Di sini memerlukan CGPA yang tinggi sikit, 3.5 dalam dan B dalam subjek biologi, fizik, kimia dan juga kredit dalam bahasa Inggeris dan mathematics. Dan satu subjek lain dalam SPM. Selain daripada itu, of course kita perlu lulus SPM, kan? Kredit dalam bahasa Malaysia yang diterang oleh Puan Ain tadi. Betul. Maknanya kalau untuk asasi diploma dan juga matrikulasi itu dari mana-mana institusi pengajian tinggi awam atau swasta pun boleh memohon untuk ke peringkat ijazah, Puan? Okey, setakat ni kalau kata antara semua KPM matrikulasi memang kita terima dengan 3.0. Matrikulasi KPM diterima. So syarat dia mesti 3.0 dan juga fizik, kimia, bio tu pastikan B. Itu syarat memang minimum. Dan juga memang kita sekarang ni kalau lebih kini kalau adik-adik di luar mohon asasi sains dia lebih dekat lagi. So memang selalunya kita akan dahulukan student kita asasi sains. Lebih mudah lah. Yes, lebih mudah dan dia dah satu sebelah tapak ke MBBS. Untuk pelajar STPM pula bagaimana? Kalau kata SPM memang dia punya grade dia ada certain grade lah. Tapi memang grade fizik, kimia, bio tu selalunya B. Kini dia antara A, B, C, ABC. Tapi kini total pointer dia mesti 3.0 ke atas. Okey. Dinamakan sebagai ijazah perubatan dan pembedahan ataupun MBBS, makanya ada dua kita kata pengkhususan ijazah dalam perkara itu yang lebih kurang sama. Jadi apa yang dimaksudkan dengan MBBS ini, Prof? MBBS ni ialah maknanya kita mendapat seperti actually dia ada terms yang digunakan. Different university menggunakan different term maknanya. Macam di Cairo MBBCH, macam di sini maknanya MBBS, maknanya Master in Perubatan dan juga Surgery, pembedahan. Untuk tempoh pengajian ijazah berapa tahun? Tempoh pengajian termasuk pada yuran. Saya ingin ini benda yang agak penting saya rasa. Jadi yuran yang ditawarkan adalah yang makna yang agak terendah di antara universiti tempatan, termasuk IPTS. Lebih kurang dalam 5 tahun kita memerlukan 250,000. Jadi kalau kita bagi itu lebih kurang 50,000 setahun. Tapi kita maknanya calon-calon boleh mendapatkan pinjaman PTPTN mengikut kelayakan. Apa yang telah kita dapati dan telah kita perolehi, mereka yang B40 selalunya mendapat pinjaman yang penuh. Jadi mereka yang luar daripada B40 sama ada mendapat 3/4 daripada pinjaman ataupun setengah. Jadi kalau 3/4 saya dah buat calculation. Kalau 3/4 lebih kurang 150,000. Jadi kita ada 100,000. Jadi 100,000 ni untuk 5 tahun kita bagi 60 sebab dia ada 60 bulan kan. Jadi sebulan lebih kurang 1,600 kan. Dan kalau mendapat setengah 125,000 dan 125,000 dulu kalau kita bagi 60 maknanya 2,100. Jadi ini anggaran sebulan kalau mereka yang mendapat PTPTN setengah ataupun 3/4. Dan selain daripada itu ada juga pembiayaan daripada Bank Affin Educational Financing kepada mereka-mereka yang boleh membuat permohonan lah. Dan pembiayaan ini akan ditaja oleh di dalam kategori pembiayaan pendidikan oleh Affin Bank. Itu. Okey, tadi disebutkan juga setiap pelajar itu mesti memenuhi subjek-subjek syarat universiti seperti subjek-subjek yang berteraskan pengajian Islam dan juga subjek-subjek teras untuk fakulti. Jadi digabungkan kedua-duanya melengkapkan objektif bagi Universiti Islam Antarabangsa UNISYAM sendiri. Jadi bagaimana mood pengajian kedua-dua perkara ini iaitu mood pengajian berasaskan subjek agama Islam dan juga perubatan disekalikan. Okey. Kalau kita tengok di UNISYAM ni memang kita cuba mengintegrasikan Islamic value dan juga kita kata academic value. Sebagai contoh kalau kita tengok di asasi sains kita ada subjek Arab
Dan kita juga kalau kita tengok di UniSham sendiri, kita punya program-program memang kita tidak kita akan sekalikan dari segi macam program ilmu. Kini kalau kata student-student yang memang masuk ke UniSham, insya-Allah dari segi akademik kita jaga dan juga dari segi akhirat juga kita jaga, insya-Allah. Okey. Mungkin ada adik-adik kita yang tertanya nak masuk UniSham ni perlu ada asas dalam bahasa Arab ke ataupun boleh belajar di UniSham ke ataupun bagaimana syarat kelayakannya itu? Okey, kalau contoh di UniSham sendiri dekat asasi kan. Kalau kata contoh subjek sains memang kita fokuskan bahasa Arab. Dan kita juga ada ex-student kita yang memang India. Dia memang zero. So kita ajar daripada mula alif bata dan last dia boleh dapat B. Alhamdulillah. Kan? Maksudnya boleh, tak ada masalah. Sebab Islam bukan untuk agama, bukan untuk kita kata bahasa Arab bukan untuk orang Islam sahaja, untuk semua. Okey. Prof juga mewakili fakulti dan juga mewakili para akademik di bahagian perubatan juga. Apakah harapan Prof untuk melihat mungkin ini menjadi pilihan yang terbaik bagi para pelajar yang ingin menyambung pelajaran dalam bidang perubatan dan juga pembedahan di UniSham? Bagi saya ini peluang terbaik bagi mereka yang ingin menyambung dalam bidang perubatan. Pertama, ia merupakan salah satu daripada yuran yang agak terendah di antara universiti. Dan keistimewaan sebagai universiti Islam antarabangsa, maknanya apa yang dikatakan tadi, kita ada subjek-subjek yang membawa kepada nilai-nilai universiti Islam yang boleh menjadikan kita sebagai seorang doktor, sebagai model doktor yang mempunyai uswatul hasanah. InsyaAllah. Untuk permohonan, di mana boleh dilaksanakan permohonan dan bila tarikh dibuka? So sebelum tu saya nak highlight untuk asasi juga kita ada satu beasiswa UniSham. Yang mana kita taja satu tahun dia belajar dengan beasiswa UniSham dan terus sambung medik. So kalau kata yang terdekat pengambilan kita 15 September, sekiranya adik-adik boleh terus ke www.unisham.com dan juga kalau ada apa-apa pertanyaan macam berkaitan dengan financial ke apa-apa, so kita boleh terus ke nombor yang ada tertera dekat kaca TV. So jom masuk UniSham, Wadi Kecemerlangan Ummah, insya-Allah. Suatu husana. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah kita membentuk ummah dan juga ummah yang cemerlang dunia dan juga akhirat. Terima kasih kepada Prof dan juga Puan kerana bersama dengan kami. Mari ramai-ramai kita melihat di laman sesawang UniSham untuk mendapatkan tawaran-tawaran menarik daripada UniSham sendiri. Baik, kita akan berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi Malaysia. Infinity minggu ini. Bersama hos ceria Jehwaya dan Mira Nazir membincangkan topik pembelajaran remaja pasca COVID. Tetamu jemputan Arma Muhammad Faizal dan LB Brandon. Saksikan transformasi basikal elektrik daripada Electric Unicycle Club. Segmen santai Songmek Amira Syuhada sebagai pengurus selebriti. Dan siapa pula cover pilihan yang akan membuat persembahan minggu ini? Infinity, Isnin 10 Ogos, 9 malam. Hanya di saluran OK. Infinity, ekspresi remaja era digital. Something I've always wanted to tell you. You're not very pretty and you're not very bright. You've got mail. Yes. Secret admirer beckons. Do you believe in love at first sight? I love you now. Okay, it's time to meet Cinderella. You are so dead. I'm Cinderella. I'm Cinderella. I am very upset about this. You don't look upset. It's the Botox. I can't show emotion for another hour and a half. Hilary Duff, Chad Michael Murray. Nice. Selamat Pagi Malaysia.
Terima kasih terus bersama kami di Selamat Pagi Malaysia dan kali ini giliran tetamu kita yang seterusnya untuk produk yang juga tidak kurang hebatnya. Jadi kita perkenalkan bersama dengan saya pada waktu ini di studio bersama dengan Puan Yus Afina Zawizah merupakan pengasas putih jelita. Ini dia putih-putih jelita ya. Hai. Okey, ini putih jelita. Putih jelita adalah susu yogurt. Susu yogurt putih jelita sangat membantu daripada dalaman. Suplemen yang sangat bagus untuk kita. Sekarang kita ada promosi untuk susu yogurt putih jelita. Harga dia tengok besar macam ni pun harga RM39. Sekarang kita promosi satu kotak RM39, 3 kotak RM110 sahaja. Ambil 5 kotak hanya RM160. So susu yogurt putih jelita ni membantu daripada dalaman dan sesuai dengan semua peringkat umur. Yang paling bestnya susu putih jelita ni boleh diambil seawal remaja. Lepas tu yang paling best lagi lelaki wanita pun boleh ambil, lelaki dan perempuan. So seisi keluarga lah boleh. Ya. Usia yang boleh ambil dari usia berapa? Seawal dalam 10 tahun tu dah boleh ambil dah. 10 tahun. So sangat membantulah daripada dalaman. So kalau nak ambil ni ambil waktu pagi sebelum gosok gigi, ada bateri baik. So sangat bagus kita ambil waktu pagi dan malam sebelum tidur. Okey, cuma selalu kalau kita gunakan produk begini, satu perkara yang kita nak pastikan adalah bila kita boleh dapat kesan keistimewaan produk ini. Okey, kesan dia sangat cepat tapi kena banyak minum air kosong dan ambil pagi sebelum gosok gigi. So sangat membantu daripada dalaman kita. Jadi mengamalkan kebersihan jugalah. Kena berus gigi dan sebagainya. Sebelum gosok gigi tu minum dia dulu sebab dia ada bakteri baik tahu. Dia dalam bentuk apa? Kita bentuk secet ni. Kita dah siap bancur. Susu yogurt putih jelita sangat membantu daripada dalaman. So minum dia memang rasa lemak-lemak manis. Susu yogurt memang seisi keluarga boleh minum, anak-anak kecil pun boleh minum. Sebab dia rasa lemak-lemak manis. Lepas tu dia ada buah delima. Cara di dalam ada begini di dalamnya. Tak, ni sabun mak anak 12. Pencuci sabun. Dalam terperanjat saya. Begini terus jadi susu kan. Tapi dalam ni sebenarnya sechet lah. Ya, sechet. Jadi sechet itu ada berapa di dalamnya? Dalam ni ada 13 sechet. 13, okey. So dia sangat membantu. Ambil pagi sebelum gosok gigi sama juga. So susu putih jelita ni dia sangat sesuai dengan semua. Jadi penggunaannya setiap hari satu sechet saja atau lebih banyak satu hari nak kesan cepat ambil 2 sechet waktu pagi sebelum gosok gigi, malam sebelum tidur. Pagi satu dan malam satu sechet. Bancuhannya bagaimana? Bancuh dengan air suam biasa je. Letak dah bancuh dah boleh minum. Kalau ada yang sukakan sejuk pun boleh guna? Boleh juga, nak letak ais pun boleh. Lagi sedap lemak manis. Lagi sedap dia rasa dia. Jadi itu untuk susu putih jelita. RM39 je. RM39. Jadi untuk yang nak dapatkan hari ini ada harga istimewa untuk susunya? Untuk penonton semua kita ada promosi sekarang. Ambil 3 kotak hanya RM110. Beli sekarang promosi Merdeka. 160 dapat 5 kotak. 5 kotak. Murah sangat-sangat. So nak dapatkan boleh dapat dengan ejen kita. Kita ada ejen kita di Semenanjung Malaysia, semua ada. Sabah Sarawak. Di Sabah Sarawak kita ada. Stoki kita boleh dapatkan nombor telefon yang tertera di kaca TV ataupun boleh WhatsApp kita ke 012-300-571 ataupun boleh pergi ke page kita Facebook Kakak Hello Kitty, IG Kakak Hello Kitty, boleh dapatkan nombor telefon ejen-ejen kita di sana. So nak dapatkan putih jelita harus dapat di kita punya ejen-ejen atau stokis. Di situ tadi ada 7 ramuan istimewa. Kita ada susu, yogurt, collagen. Collagen kita vitamin C, kita ada vitamin C kita 1000 mg dan yang paling bestnya kita ada buah delima. Jadi rasa yogurt dia sangat bagus, sedap sangat. Satu lagi yang menarik tentang istimewanya hari ini adalah promosi tadi. Jadi kalau ada yang nak beli, adakah promosi itu untuk hari ini saja ataupun ada tempoh tertentu? Ini promosi Merdeka. Merdeka sehingga ke 31 Ogos? Sehingga 1 hari bulan kita ambil. 1 September. Jadi 1 September. Dapatkan 5 kotak?
5 kotak 160 sahaja. Nak jadi ejen dengan stoki kita, dialu-alukan boleh WhatsApp 012-300-571 ataupun boleh pergi ke Facebook kita Kakak Hello Kitty, IG kita Kakak Hello Kitty. Boleh dapatkan di sana dan kita akan bagi tahulah cara macam mana, ataupun nak dapatkan ejen yang berdekatan boleh WhatsApp kita ataupun boleh dapat dekat di Facebook kita ataupun di IG kita. Okey. Cara nak jadi ejen macam mana? Cara nak jadi ejen murah je. Murah je. Macam mana? Boleh WhatsApp kita terus. Okey. Ejen kita serendah 150 sahaja. Murah sangat. Okey, ni kita nak cerita pasal sabun mak anak 12 Silakan. pula. Sabun mak anak 12. Mak anak 12 sayang. Mak anak 12. Sangat membantu untuk ingat anak dia 12 bukan? Sabun mak anak 12. Okey. Membantu ni pencuci wanita ya. Okey. Tapi yang ni boleh taruh dekat kita punya jerawat. Kalau ada jerawat boleh sapu dekat kita punya jerawat. Lepas tu sabun mak anak 12 ni yang bestnya, kita boleh pakai dia ni, rasa bau dia memang sedap gila, boleh bau. Bagaimana bau? Bau watermelon. Wangi sangat kan. Bau berasaskan lobata tau. Berasaskan lobata menjekani. So sangat baguslah untuk wanita. Sekarang tengah promosi. Ambil 2, RM30 sahaja. So siapa nak jadi ejen, serendah RM50 sahaja. RM50 adakah hanya membayar RM50 ataupun dapat produk juga? Yes, RM50 terus dapat produk. Kita tak ada register apa semua, kita terus dapat produk. So boleh menjana income. Menjana pendapatan. Kalau RM50 itu berapa banyak? Dapat 5 pizza. Dapat 5. Yang tadi tu ambil 2 pizza RM30. So sekarang kita dapat kita buat promosi untuk ejen. 5 pizza RM50. Boleh WhatsApp 012-300-571 ataupun boleh dapat dengan stoki kita. Harga sama je. Jadi istimewanya belilah susu dan juga sabun sekali. Yes, nak beli sekali pun boleh. Sekarang tengah promosi, ambil 3 sabun tambah 2 ambil susu putih jelita, 3 susu putih jelita, 2 sabun, hanya 140 sahaja. Banyak kurang tu, murah sangat. Jadi kepada yang berminat hari ini boleh terus hubungi talian yang tertera sekarang. Ya, boleh WhatsApp ke saya ke 012-300-571 ataupun boleh dapatkan nombor-nombor ejen saya ataupun boleh WhatsApp saya terus yang berdekatan mana nak dapatkan untuk COD. Jadi sekarang ni masih lagi mencari kalau ada ejen yang berminat. Kita alu-alukan siapa nak jadi ejen dengan stoki kita, dialu-alukan. So sekarang ni bila berniaga ni kadang-kadang kita nak untung jangka masa panjang. Jadi mungkin ada testimoni yang boleh jadikan sebagai contoh. Testimoni kita banyak dekat Facebook kita, di IG kita. Nak tengok Facebook kita, nak tengok testimoni boleh tengok di Facebook kita. Banyak sangat kita punya testimoni. So kita ada yang putih jelita, memang feedback kita banyak. Sabun mak anak 12 memang banyak. Yang ni sabun mak anak 12 ni, ramuan dia daripada mak saya. Saya anak yang nombor 6. Ni mak saya punya. Tapi kenapa 12 tu mungkin ada cerita di sini? Ya, ada cerita dia. Sebab mak saya nak 12 nombor semua. So hanya guna sabun mak anak 12. Mak anak 12 tapi masih cantik jelita. Putih jelita pula tu. Putih jelita. Untuk satu sabun ni berapa lama boleh gunakan? Dia boleh tahan sampai 1 bulan. Sebulan. Jadi guna sikit sajalah. Ya, dia besar sikit. Lepas tu nak tahan lagi sampai 2 bulan, potong 2. Boleh juga lagi jimat. Lepas tu kena minum susu pula. Susu putih jelita. Susu putih jelita ni membantu daripada dalaman mencerahkan kulit. So nak dapatkan putih jelita harus minum putih jelita dan mendapatkan di Facebook ataupun ejen-ejen stoki kita. Siapa nak jadi ejen stoki kita, dialu-alukan. Sabun ni boleh digunakan hanya di kulit muka, di wajah saja ataupun sabun ni dia boleh taruh dekat aset kita di payudara dan juga boleh pakai kalau ada jerawat boleh letak di jerawat. Lepas tu bangun pagi bercuci pun boleh. Maksudnya malam sebelum tidur sapu dulu dengan sabun. Ya. Dan biarkan sapu dia dab je. Dab saja. Ya. Dan biarkan semalaman. Ya, dia akan biarkan semalaman. Lepas tu besok baru cuci. Dia akan kecutkan, garanti kecut. Sebab ni ia berasaskan manjakani. Manjakani bagus untuk kulit kita tahu. Okey. Jadi disarankan untuk wanita saja guna? Ya, yang ini wanita saja guna. Kalau lelaki untuk muka boleh. Untuk berjerawat, yang ni berjerawat besar-besar jerawat batu tu boleh pakai. Jerawat batu je. Kalau seeloknya kita sebelum kita nak cantik, kita mulakan daripada dalaman. Harus minum putih jelita. Baru daripada dalaman, yang bestnya dia membuang melalui najis tahu. Najis kita akan gelap. Itu normal selepas ambil putih jelita. Daripada situ kulit kita cerah. Dia mencerahkan kulit dan yang penting sistem dalaman kita juga mendapat kesan yang baik. Ingat kena banyak minum air kosong. Air kosong. Minum air kosong pun satu amalan yang baik juga sebenarnya untuk kesihatan. Betul. Jadi mungkin sebelum kita akhiri, Puan nak kongsikan ataupun nak ajak beramai-ramai beli sama-sama produk daripada putih jelita ini. Silakan. Okey. So,
sekarang ni kita ada promosi. So rugi you all kalau tak dapatkan putih jelita hanya RM39 sahaja. Ambil 3 kotak 110, 5 kotak hanya 160 sahaja. Nak jadi ejen kita cepat, kita hanya buka hanya 150 sahaja dah jadi sah ejen kita. Dan untuk sabun mak anak 12 hanya RM50 saja dah jadi ejen kita. Boleh WhatsApp 012-300-571 ataupun boleh terus ke Facebook kita, Kakak Lekiti, IG kita Kakak Lekiti untuk dapatkan putih jelita. Terima kasih Kakak Ayu Kitty. Ya, ataupun juga Puan Yus Afina bersama dengan kami untuk putih jelita. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Dan usaha untuk membudayakan norma baru di kalangan rakyat kita adalah tugas dan tanggungjawab setiap daripada kita. Kementerian Kesihatan telah memberikan penekanan terhadap pelaksanaan CAPP, iaitu cegah, amal, patuh dan pantau pada masyarakat dalam usaha kita untuk memperkasakan program pengurangan risiko daerah DRRP COVID-19 ini. Kempen CAPP ini adalah hasil kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri untuk mengekang penularan COVID-19 di dalam komuniti. Baik, itulah dia antara pengisian yang dapat kami gambarkan bersama dengan anda dan juga kami bawakan sepanjang 2 jam kita bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Apapun dalam kita berhadapan dengan COVID-19 yang masih lagi bertarung dengan kita sekarang ini, jangan lupa kita dalam bulan kebangsaan sama-sama kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita cintakan negara dan hayati prinsip rukun negara yang telah menjadi tunjang kehidupan rakyat Malaysia selama 50 tahun yang lalu. Betul, sama-sama kita semarakkan dan juga kita gelorakan sambutan bulan kebangsaan dan juga kibar jalur gemilang bagi tahun 2020 dan juga jangan lupa untuk kita kembali ataupun sama-sama kita membudayakan norma baru seperti mana yang diungkapkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya kita masih mematuhi SOP yang disediakan oleh pihak KKM dan juga MKN. Ya, dalam kempen pembudayaan baru-baru ini yang telah pun dilancarkan itu, saya rasa masyarakat sebenarnya perlu mendalami dan juga mengawal diri sendiri. Kawalan sendiri adalah penting, mencuci tangan, penjarakan fizikal dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara asas yang perlu anda lakukan sekarang dalam kita berhadapan dengan COVID-19 ini, dan itu adalah perkara yang sebenarnya bukan untuk kita pada masa ini saja tetapi pada masa yang akan datang untuk anak-anak kita juga. InsyaAllah. Dan apa yang penting adalah kita masih belum menang tetapi insyaAllah kita pasti akan menang sekiranya kita masih patuh tentang arahan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dan juga setiap kita petang juga kita akan bawakan perkembangan terkini COVID-19 bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Nantikan transmisinya di RTM yang kami bawakan bersama dengan anda. Baik, itu saja dapat kami bawakan bersama dengan anda semua pada pagi ini, Mek. Ya, betul. Dan esok ada banyak lagi menanti anda di Selamat Pagi Malaysia. Terus setia bersama kami sama ada di saluran 123 ataupun di TV1 dari 8 pagi hingga 10 pagi tentunya. Okey, dengan itu saya Ismail Adnan. Saya Margaret Gambang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.